Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, hari ini kita menyambung satu bab yang sikit ada kontroversi, tuan-tuan, ya. Jadi ustaz kena share hadis-hadis yang dihimpun oleh para ulama, ya, untuk menjawab isu-isu ni lah, ya, bagi kita selesai. Sebab hadis-hadis tidak disebut secara detail di dalam kitab ni, jadi ustaz kena buat homework, ya, dan ustaz kena tambah benda lah, ya. Sebab tu kita ambil masa sikit sebab nak share file tu. Okey, muka surat 123, ya, pada waktu fajar. Ni paragraf yang kedua di bawah. Muka surat 123, kitab Sirah Nurul Yakin, ya. Paragraf di bawah, pada waktu fajar, waktu subuh. Ya, sebab orang Arab dia tak panggil solatul subhi. Ya, mereka panggil solatul fajri. Solatul fajar. Solat fajar itu maksudnya solat subuh. Ya, solat subuh fardu. Dan solat sunat sebelum tu kita panggil sunat fajar. Ya, sunat fajar 2 rakaat. Ya, adakah 2 rakaat ni dibuat setelah masuk waktu fajar? Ya, sudah tentu. Ya, kerana semua solat yang dibuat sebelum masuk waktu fajar kita panggil tahajud. Kita panggil tahajud, ya. Hanya selepas daripada masuk waktu baru dia panggil solat sunat fajar. Solat sunat fajar ataupun rakaatul fajri yang dalam Sahih Muslim disebut khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Maknanya tahun yang pertama hijrah, ya. Rasulullah mengarahkan supaya diadakan azan sebanyak 2 kali. Ya, azan 2 kali. Azan pertama untuk mengejutkan orang yang lalai supaya mereka bangun sahur. Ya, mungkin di Shah Alam, ya. Mungkin dalam pukul 5 pagi di Masjid Shah Alam, ya, mungkin pukul 5 pagi itu azan yang pertama. Azan yang kedua ialah bila masuk waktu, ataupun mungkin 5 suku pagi azan yang pertama. Azan yang kedua ketika masuk waktu 5.56 tu atau 5.55, itu maknanya azan yang kedua. Azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum, ya. Azan yang kedua ada as-salatu khairum minan naum. Jadi ada 2 kali azan, ya. Dan azan yang kedua ialah azan yang ketika masuk waktu solat. Okey, clear, ya. Mengenai azan Jumaat. Azan Jumaat. Apa yang berlaku pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan Umar ialah ia dilaungkan apabila imam duduk di atas mimbar. Berbezalah dengan apa yang kita buat sekarang tu kan. Ya, sebab sekarang ni kita ada 2 azan. Ya, yang tadi Nabi sebut tadi tu azan subuh yang ada 2 azan. Ya, Jumaat dia 1 azan saja. Ini zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Ya, zaman Osman ada kelainan. Kita akan tengok nanti. Ustaz akan share daripada hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sunan Abi Daud supaya kita nampak jelas bagaimana perbincangan dia. Azan tu dibuat di depan khatib ataupun di tepi pintu masuk masjid ataupun di mana, tuan-tuan? Ya, Bilal bin Rabah tu azan dalam masjid ke ataupun di bumbung di atap masjid ataupun di atap di rumah orang yang dekat dengan masjid yang lebih tinggi, ya, contoh macam rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Ya, adakah adakah Bilal bin Rabah naik? Kita akan tengok secara detail. Sangat menarik, tuan-tuan. Ya, dan ustaz akan bawa daripada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sunan Abi Daud insya-Allah untuk kita tengok lebih detail, ya. Okey, kita pergi sembahyang Jumaat dulu. Sekali lagi kita sebut, pada zaman Nabi, ya, zaman Abu Bakar, maknanya Abu Bakar jadi khalifah selama 2 tahun, Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Daripada tahun 11 sampai tahun 13 itu Abu Bakar jadi khalifah, lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Tahun 13 Abu Bakar meninggal, naik Umar. Ya, Umar daripada tahun 13 sampai 23, lebih kurang 10 tahun lebih, tuan-tuan. Ya, tak sampai 11 tahun. Yang lebih lama ialah zaman Osman lah. Ya, jadi maknanya sampai tahun yang ke-23. Ya, daripada Nabi, ya, sampailah Abu Bakar, sampailah ke zaman Saidina Umar. Yang itu, ya, azan dilaungkan sekali saja apabila khatib sudah berada di atas mimbar. Khatib dah duduk atas mimbar, baru azan dilaungkan. Ya. Pada zaman pemerintahan Osman, ketika itu bilangan muslimin adalah lebih ramai. Dan beliau telah menambah satu lagi azan, yakni yang dilaungkan di atas Az-Zawra. Apa dia Az-Zawra? Ya, Az-Zawra ni. Di mana Az-Zawra ni? Ya, jadi Az-Zawra ni antaranya ialah di mana? Tempat yang agak tinggi di pasar Madinah, tuan-tuan.
Azan tu dilaungkan di Pasar Madinah. Dan azan itu dilaungkan bila? Ya, setelah masuk waktu ataupun belum. Jadi azan dilaungkan sebelum masuk waktu. Ya, sekarang ni kita pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, ya. Maknanya kita pergi, ya, kita datang lebih awal sebelum masuk waktu, ya, kita tengok masuk waktu lebih kurang pukul 12 lebih sikit. Ya, sekarang baru pukul apa kita panggil, baru pukul 11 kita datang sejam awal. Ya. 11 lebih sikit azan, tuan-tuan. Jadi orang Melayu dia tak tahu cerita. Ya, jadi bila tak tahu cerita dia pun bangun sebab dia ingatkan dalam masuk waktu. Dia dah tahu dah, ya, masuk waktu 12 lebih. Sekarang baru 11 lebih, mana masuk waktu lagi. Tapi mengapa azan dikumandangkan? Sebab pada zaman Saidina Osman, azan itu dikumandangkan supaya para peniaga di pasar tu dia boleh hentikan perniagaan. Dia boleh tutup, dia boleh kemas, boleh apa semua siap, dia ambil wuduk dan sebagainya, datang ke masjid. By the time dia datang ke masjid, dia tahiyatul masjid, tak lama lepas tu Nabi pun masuk, Nabi naik atas mimbar, azan dikumandangkan, azan yang kedua. Mana ada dua azan. Azan pertama dilakukan sebelum masuk waktu. Ustaz ulang balik. Sebelum masuk waktu. Azan yang kedua itu, ya, itu selepas masuk waktu. Setelah khatib berada di atas mimbar. Ya, okey, kita baca sikit lagi tuan-tuan. Tengok muka surat 1 2 3 ni, ya. Jadi pada zaman pemerintahan Osman tadi ada tambahan satu lagi. Apabila Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik, ya. Apa ni? Buat dua azan kat Masjid USJ dua kali pernah, ya. Memanglah dua kali lah, ya. Memang dua kali. Memang azan sekarang dua kali. Tapi azan dua kali ni kita kena ingat. Azan pertama ketika masuk waktu. Azan kedua, ya. Azan kedua setelah khatib berada di atas mimbar. Dia ada beza, tuan-tuan. Dengan Saudi beza. Ya, tuan-tuan tengok ke negara Arab, ya. Apa ni, apa kita panggil di Masjid Shah Alam, ya. Memang betul lah. Ya, jadi itu memang betul. Tak nafilah, ya. Di Shah Alam memang dua kali azan, ya. Jadi ustaz pun pernah duduk di Shah Alam dulu zaman belajar dulu, ya, dan apa ni sahabat-sahabat kita di Shah Alam, jemaah di Shah Alam pun bagi tahu memang masjid azan dua kali. Ya, itu yang ustaz boleh bagi makluman pada tuan-tuan tadi, ya. Okey, balik pada cerita tadi. Siapa dia Hisham bin Abdul Malik? Hisham bin Abdul Malik adalah anak Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan kita tahu, ya. Beliau adalah salah seorang khalifah yang kita kata ramai orang kata macam kuku besi lah. Ya, sebab zaman dia tu tuan-tuan, ya, dokumentasi kebanyakannya semua dalam bahasa Arab. Ya, kawasan-kawasan yang dikuasai oleh umat Islam, maknanya sampai ke Iraq, sampai ke Mesir, sampai ke mana-mana yang menggunakan bahasa bukan Arab, semua kena diarabkan. Ya, ini program Arabisasi kita panggil. Pegawai-pegawai kerajaan mesti menguasai bahasa Arab. Kalau mereka tidak menguasai bahasa Arab, mereka tidak layak untuk pegang jawatan sebagai, ya, sebagai apa, ya, sebagai apa kita panggil, ya, sebagai pegawai kerajaan. Muka surat 1 2 3 tuan-tuan. Muka surat 123. 1 2 3 senang. Ya, 1 2 3. Jadi Abdul Malik bin Marwan, ya, anak-anak Abdul Malik, ada 4 orang anak Abdul Malik, ya, yang menjadi khalifah. Salah seorangnya Hisham bin Abdul Malik. Ya, Hisham bin Abdul Malik ketika dilantik menjadi khalifah, beliau mengubah azan di atas Az-Zawra yang dilakukan pada zaman pemerintahan Osman, menjadikannya di atas menara. Jadi dia telah buat satu apa kita panggil pembaharuan. Ya, ada menara. Jadi menara azan, orang Melayu panggil menara azan lah, ya. Tapi orang Arab panggil mi'zanah. Dia panggil mi'zanah. Ya, mi'zanah ni daripada perkataan azan, mi'zanah. Ya, kalau kita tengok macam apa ni, apa kita panggil, ya, macam apa ni, apa lighthouse tu, ya, dia ada. Itu orang Arab panggil manarah. Jadi menara bahasa Melayu ni daripada bahasa Arab manaratun. Min nun alif ra tak marbutah, manaratun, ya. Manaratun. Apa makna manaratun? Manaratun maknanya menara. Orang Melayu panggil menara. Ya, jadi menara. Orang Arab daripada perkataan Arab manarah sebab ada nar, ada api kat situ. Dia jadi lighthouse, ya, di pulau ataupun di tepi pantai. Ya, itu untuk panduan kepada kapal lah. Ya, jadi dia supaya dia tidak terlanggar terumbu karang, ya, dia tidak terlanggar pulau dan sebagainya. Ya, ada dataran dah dekat dah. Ya, itu dipanggil manaratun. Kalau ada api di situ, ya, ada api syarat dia. Kalau tak ada api, tak boleh panggil manarah. Ya, jadi oleh kerana itu, di masjid yang dipanggil sebagai menara azan ni, ya, biasanya apa ni dia punya apa? Dia punya tukang azan tu akan naik atas. Dia akan naik, ya. Dia akan naik. Ada tangga tu tak boleh naik. Ya, sebab dulu tak ada sound system, tak ada pembesar suara.
Ya, loudspeaker tak ada tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu dia naik dan dia azan. Tujuan dia supaya lebih ramai orang dengar. Dia punya apa kita panggil ya coverage tu lebih besar. Ya. Jadi ini dimulakan pada zaman Hisham bin Abdul Malik. Dilantik menjadi khalifah, beliau mengubah tadi. Ya. Jadi ada ni kalau zaman Saidina Osman ditambah. Ya, zaman Nabi azan sekali. Zaman Abu Bakar, zaman Umar azan sekali. Bila azan, ketika khatib sudah berada di atas mimbar, baru Allahu Akbar, sekali je azan. Ya, macam kalau di tempat kita ni, di Masjid Subang Airport, tuan-tuan. Ya, zaman apa ni, almarhum kita punya, apa kita panggil, ya, apa, ustaz apa dulu, ya. Jadi dia, apa kita panggil, Ustaz Dahlan. Ya, tu memang azan sekali. Betul-betul dia nak buat macam Nabi, ya. Maknanya ketika khatib sudah naik di atas mimbar, dah duduk, ya, ba'da julusil khatib alal mimbar, selepas khatib duduk atas mimbar, azan. Ya, azan sekali. Tak ada dua kali, tuan-tuan. Tapi kebanyakan masjid kita sekarang ni azan dua kali lah. Tuan-tuan di Subanjaya kata dua kali, tuan-tuan di mana tadi? Ya, memang dua kali. Memang kebanyakannya dua. Ya, azan pertama ketika masuk waktu, jadi ada yang solat qabliyah apa ni, qabliyah Jumaat, ya, dalam fiqh Syafi'i qabliyah Jumaat ada. Ya, dalam fiqh apa ni, apa kita panggil, Hambali tak ada, tuan-tuan. Ya, itu ada khilaf di kalangan ulama. Ya, sebab kata mereka Nabi tak buat qabliyah apa kita panggil, ya, qabliyah Jumaat. Ya, tuan-tuan kena faham, ya. Nabi duduk di masjid. Ya, tahiyatul masjid pun Nabi tak buat, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh cek mana-mana hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi. Tuan-tuan ceklah. Ada tak cerita Nabi solat tahiyatul masjid daripada rumah Nabi terus, ya. Nabi terus naik atas mimbar, tuan-tuan. Nabi tak buat tahiyatul masjid. Sebab Nabi duduk di masjid. Sebelah rumah Nabi tu sebelah masjid, tuan-tuan. Ya, orang lain buat tahiyatul masjid. Ya. Bila Nabi buat tahiyatul masjid? Ketika masuk masjid lain. Ya, itu ada tahiyatul masjid. Ataupun ketika Nabi pergi untuk solat duha, ya, di masjid apa? Di Masjid Quba contoh. Ya, Nabi tak buatlah secara spesifik sembahyang tahiyatul masjid. Tapi sembahyang pertama yang kita buat ketika masuk masjid itulah tahiyatul masjid. Kalau waktu duha, niat duha tapi dapat tahiyatul masjid. Itu yang kita faham dalam fiqh, tuan-tuan. Ya, Ustaz tak nak detailkan sangat, ya, sebab ni bukan kelas fiqh. Ni kelas sirah, tapi kerana ia melibatkan hukum hakam fiqh, so kita kena bincanglah, tuan-tuan, nak bagi faham. Ya, nak bagi masyarakat faham. Okey, ya. Okey, seterusnya apa lagi? Zaman Osman, ya, ada muazzin yang dilantik di Zawrak. Zawrak, ya, dengan Zai, ya, Zawrak. Zawrak tu apa dia? Zawrak tu ialah macam tempat tinggi sikit di pasar. Sebab orang berniaga, orang sibuk. Ya, azan di masjid orang tak dengar. Sebab antara masjid dengan pasar tu agak jauh. Jadi oleh kerana itu tak ada apa kita panggil, ya, dia tak ada sound system macam sekarang. Bukan ada pembesar suara. Ya, jadi kalau azan pun mungkin orang tak berapa nak dengar. Ya. Kemudian oleh kerana itu Sayyidina Osman, sebab masyarakat makin ramai, kita akan tengok hadisnya kejap lagi. Jadi bila masyarakat lebih ramai, apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ialah mereka kena lantik seorang muazzin, ya, atau beberapa muazzin untuk apa ni, azan di pasar. Tempat mereka azan tu dipanggil Zawrak. Ya. Jadi mungkin ustaz boleh share lah, tuan-tuan, ya. Kita habiskan dulu di sini, kita pindah sebelah, kita bincang nanti. Ya. Kemudian azan yang dilaungkan di atas menara ketika imam menaiki mimbar sebagaimana yang dilakukan pada zaman sebelum itu diubah menjadi azan di hadapan imam. Macam sekarang, ya, azan dalam masjid di hadapan imam. Okey, kita tengok, ya. Kita tengok macam mana yang apa ni Nabi dan para sahabat buat, tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, ya. Jadi kalau dibuat oleh mereka ni, ya, kalau kita tengok, ya, tuan-tuan boleh tengok, ya, hadisnya di sini. Tuan-tuan yang baru join, ya, muka surat 123, 124, ya. Sekejap, tuan-tuan, ya. Buat kata yang pergi dulu, tak boleh nak share ni. Nak besarkan ni macam mana? Nak besarkan? Tak ada pun. Orang nak share lah. Tadi dah share. Diorang boleh tengok tak? Boleh. Boleh, ya. Tuan-tuan boleh nampak, ya. Tuan-tuan kena ni, abang apa, Haji Syuaib kena apa, ya. Kena bagi tahu notification kat ustaz, nampak tak? Okey, ya.
Jadi tuan-tuan tengok, Ustaz bawa daripada perbincangan daripada kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ni adalah kitab yang dikarang oleh Dr. Musabah Al-Bura, Profesor Dr. Musabah Al-Bura, PhD daripada Al-Azhar University. Beliau adalah tokoh rujukan ulama Syafi'iyah di dalam dunia Islam ni lah, tuan-tuan. Dan beliau juga adalah penasihat syariah bagi kita panggil bagi Bank Rakyat. Bank Rakyat pun lantik Dr. Musabah Al-Bura Kuis College Universiti Islam Selangor pun selalu jemput Dr. Musabah Al-Bura sebagai sebagai panel di kuis Okey, jadi kitab karangan Dr. Musabah Al-Bura dan beberapa orang lain dipanggil kitab Fiqh Manhaji. Ada 3 orang lah ulama besar yang buat, diketuai oleh Dr. Musabah Al-Bura, ulama Syria, dan kita panggil kitab ni sudah tersohor lah tuan-tuan. Di Universiti Azhar pun diguna pakai, di Jordan, di Universiti Melaya, Dan kitab Fiqh Manhaji ni yang menarik telah diterjemahkan oleh bekas Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia terjemah ni sejak sebelum dia jadi mufti wilayah lagi, masa dia mengajar di USIM dulu. Jadi dia dapat izin daripada Dr. Musabah Al-Bura untuk terjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi ni adab kita tuan-tuan. Bila kita nak terjemah kitab orang lain kena minta izin dulu. Dan setelah diizinkan dia terjemah. Jadi berkatlah mudah-mudahan. Jadi kata dia azan syariatkan pada tahun 1 Hijrah sama macam kita baca dalam kitab kita tadi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, katanya ketika umat Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul, dan mereka menantikan waktu solat. Mereka berkumpul dan mereka menantikan waktu solat. Jadi bila mereka berkumpul dan menantikan waktu solat, mereka buat apa? Mereka tunggulah apa cara, macam mana nak panggil ni. Tidak ada cara yang diseru untuk solat. Suatu hari mereka berbincang tentangnya. Sebahagian mereka mencadangkan loceng. Ni Ustaz bawa. Ustaz kena tunjuk pada tuan-tuan. Jadi minta maaf tuan-tuan. Ustaz dikomplain sebab lambat hari ni. Tuan-tuan sebab nak bagi tuan-tuan ni. Nak make sure benda ni Ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Jadi tak apa, kita tambah masa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan komplain Ustaz lambat saja. Tuan-tuan kena komplain juga Ustaz lambat habis. Sepatutnya Ustaz berhenti 11.45 tapi Ustaz 12.45 tapi Ustaz tak berhenti 12.45. Ustaz berhenti lambat lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena fair dengan Ustaz. Seperti mana Ustaz pun fair dengan tuan-tuan. Kita sama-sama tengok. Sebahagian mereka mencadangkan loceng digunakan seperti mana loceng orang Nasrani. Sebahagian lagi kata guna trompet. Ni ada cerita dia tuan-tuan. Ada hadis. Memang ada hadis. Daripada Sahih Bukhari pun ada. Daripada Sunan Abi Daud pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa Nabi sebut. Jadi Nabi sebut, ya Bilal, wahai Bilal. Qum, bangun kamu. Fanadi bis salah. Maka serulah solat. Jadi maknanya memang Bilal bin Rabah dilantik sebagai Bilal. Sebagai muazzin. Jawapannya muazzin bukan Bilal. Tapi orang duk sebut Bilal. Bilal tu nama dia. Bilal bin Rabah. Okey, ini dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Sahih Muslim pun ada cerita ni tuan-tuan. Daripada Ibnu Umar, daripada Saidina Umar juga. Okey, berkenaan asal usul azan, ada 2 sahabat yang telah bermimpi. Ini ada cerita dia tuan-tuan. Jadi mimpi mereka ni, mimpi yang sama. Boleh tak 2 orang lelaki yang berbeza tinggal di tempat yang berbeza, di Madinah juga, tapi rumah lain-lain, mimpi benda yang sama? Boleh tuan-tuan, pernah berlaku. Abdullah bin Zaid dan Umar bin Al-Khattab. Seperti riwayat dalam hadis yang panjang. Daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni sahabat Nabi. Abdullah bin Zaid ni meninggal pada tahun berapa Abdullah bin Zaid meninggal pada tahun 63 Hijrah. Panjang juga umur dia tuan-tuan. Umar kita tahu meninggal lebih awal pada tahun yang ke-23 kita sebut tadi. Jadi ceritanya lamma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti Ustaz terjemahkan tuan-tuan. Ketika mana Nabi perintah bin naqus. Apa makna naqus? Naqus ni ialah al-jaras. Jaras ni makna loceng ataupun al-midrab. Alat yang diguna untuk pukul. Macam kita kata tabuh tu lah. Kentong tu. Maknanya ada alat tu dibuat daripada kayu tu kan. Kita ketuk dia. Jadi peringkat awal, bila Nabi perintah untuk menggunakan naqus, yu'mal liyudraba bihi linnas. Jadi dipukul naqus tadi, kalau dia loceng maknanya dibunyikan, digoncangkan dia,
ya, li jam'is salah, ya, untuk panggil manusia datang solat berjamaah. Ya, tafa bi wa ana naimun. Ni cerita Abdullah bin Zaid, ya, ketika, ya, wa ana naimun, ketika mana aku sedang tidur. Maknanya dia mimpi, tuan-tuan. Tafa bi, ada seorang lelaki datang. Ya, rajulun, seorang lelaki datang, yahmilu naqusan fi yadihi. Pada tangan dia ada naqus tadi. Kalau loceng, loceng lah, ya. Jadi dia pun tanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, atabi'un naqus? Ya, adakah kamu nak jual ni? Kamu jual ke apa ni naqus ni? Qala, kata dia, wa ma tasna'u bihi? Ya, ni Abdullah yang apa tadi? Yang tidur tadi, dia tanya kepada lelaki tadi sebab dia tak tahu nama. Jadi panggil Abdullah jelah, hamba Allah. Sebab semua makhluk ni, manusia atau jin, malaikat dan sebagainya, semua adalah hamba Allah. Ya. Jadi dia tanya, apa benda tadi kau nak jual ke? Kata lelaki tadi, wa ma tasna'u bihi, kamu nak buat apa dengan bahan ni? Fakultu, maka aku kata, Abdullah bin Zaid ni kata, dia kata apa? Ya, nada'u bihi ila salah. Kami nak ajak manusia untuk solat. Qala, maka lelaki tadi kata, ya, afala adulluka ala ma huwa khairun. Jadi ustaz merahkan di sini tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak. Ya, afala, ya, apakah, ya, adulluka, ya, kamu mahu aku tunjuk kepada kamu ala ma huwa khairun min zalika, atas apa yang lebih baik daripada tu, tuan-tuan. Maknanya bukan bunyi loceng, bukan pukul tabur, bukan pukul gendang, bukan. Faqultu lahu bala, dah tentulah, ya, absolutely, ya, pasti aku akan tolong, aku akan buat. Qala, kata dia, faqala, ya, dia jawab, ya, taqulu Allahu akbar. Maka lelaki yang dia tengok dalam mimpi tadi ajar dia, ni waktu tidur, tuan-tuan. Maknanya cerita azan ni bukan cerita Jibril datang bagi wahyu pada Nabi, bukan, tuan-tuan. Ya, bukan, ya, dia datang daripada mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia kata kamu pun sebut taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai habis. Ya, jadi kemudian apa ni, apa kita panggil, ya, tak lama lepas tu, ya, summastakhara anni ghaira ba'idin. Ya, jadi maknanya ni cerita tak lama lepas tu lah, ya, qala wa taqul iza aqamtas salah Allahu akbar, Allahu akbar. Ni dia ceritalah, ya. Nanti ada cerita daripada Saidina Umar, tuan-tuan akan nampak lebih jelas lagi, ya. Ada satu lagi, ya, riwayat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Ni daripada Abu Daud juga, tuan-tuan, ya. Ni cerita Nabi kata innaha la ru'ya haqqun. Nabi bagi tahu, Nabi sambung. Ya, setelah dia bagi tahu pada Nabi. Mana dia mimpi, dia datang jumpa Nabi, dia cerita. Dia kata dalam mimpi aku jumpa seorang lelaki, ya, yang tidak dikenali. Aku pun tanya dia, dia bawa satu nakus, ya, macam loceng tadi ataupun gendang, kita kata, ya. Aku tanya dia, kau nak beli, kau nak jual ke? Dia kata kalau nak jual aku nak beli. Kau nak buat apa? Nak panggil orang solat. Oh, dia kata, mahu ke tidak aku tunjuk sesuatu yang lebih baik daripada tu. Ya, maka dia pun jumpa Nabi, dia konsak Nabi. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Innaha la ru'ya haqqun. Ya, bahawasanya ini adalah ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar, insya-Allah. Ya, ini mimpi yang benar, Nabi kata. Maknanya Nabi takrir. Ni kita panggil takrir, tuan-tuan. Apa makna takrir, tuan-tuan? Tuan-tuan kena bezakan. Tuan-tuan duk belajar sunnah kan? Ya, sunnah ni sunnah apa? Sunnah ada 3, tuan-tuan. Yang pertama sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua sunnah amaliyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah sunnah apa, tuan-tuan? Yang ketiga adalah sunnah takririyah, takrir. Nabi tak buat, ya, sahabat buat, maka Nabi endorse. Endorsement Nabi tu dipanggil takrir, dipanggil, ataupun ikrar kita panggil. Ya, jadi 3. Ada yang Nabi cakap, Nabi kata solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tu perintah Nabi dalam bentuk percakapan. Ya, kemudian ada benda yang Nabi buat, sahabat pun cerita. Dia kata Nabi ketika angkat takbir, iza kabbara, Nabi ketika angkat takbir, ya, Nabi rafa'a yadaihi. Nabi angkat kedua tangan, hazwa mangkibaihi, separas dengan bahu. Jadi Nabi buat, Nabi tak cakap, Nabi buat. Tapi sahabat nampak dan sahabat rekodkan, sahabat riwayatkan. Jadi itu hadis yang berbentuk perbuatan. Nombor 3 apa? Dia takrir, dia panggil takrir. Apa makna takrir, tuan-tuan? Takrir makna ikrar. Ya, takrir makna ikrar. Ya. Jadi takrir ataupun ikrar ni makna apa, tuan-tuan? Ya, makna endorsement, ya. Jadi alhamdulillah, ya, terima kasih pada Tuan Haji Shuaib yang bantu ustaz pada hari ni, ya, untuk settlekan benda ni, tuan-tuan, ya. Dia, tuan-tuan tahulah, ya, dia punya apa kita panggil, ya, technicality ni, tu kena tanya orang teknikal lah, ya. Jadi alhamdulillah Haji Shuaib dah bantu, ya. Kita dapat share lah, tuan-tuan, ya. Sebab kalau nak buat
Nak baca saja ada banyak isu tuan-tuan. Yang tuan-tuan kena pakai hadis. Sebab tuan-tuan kejap lagi kalau kita baca buku ni balik, tuan-tuan akan tahu ya. Dia ada apa kita panggil ya. Dia ada dia punya apa ni ya. Dia ada dia punya isu-isu tertentu yang kita kena clearkan tuan-tuan ya. Okey ya. Jadi apa kita baca balik ya. Jadi apa cerita dia? Jadi Nabi kata ini adalah mimpi yang benar ya. Faqum ma'a Bilal. Maka Nabi kata kepada Abdullah bin Zaid, ya, berdiri kamu, pergi kat Bilal sana. Fa'alqi alaihi ma ra'aita. Cerita kepada dia apa yang kamu dah tengok dalam mimpi tadi. Ya, fal yu'azzin bihi. Minta dia azan, minta dia laungkan azan. Fa innahu anda sautan minka. Kerana sesungguhnya Bilal itu anda sautan, ya, dia lebih kuat, lebih lantang suaranya minka berbanding dengan kamu. Ya, Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid untuk azan. Nabi suruh Abdullah bin Zaid bagi tahu, ya, bagi maklumat kepada siapa? Kepada Bilal supaya Bilal boleh azan. Kerana suara Bilal lebih lantang, lebih kuat. Ya, faqum tu ma'a Bilal. Maka dia kata aku pun bangun pergi kat Bilal. Faja'altu ya ulqihi alaihi. Ya, maka aku mula cerita kepada dia. Wa yu'azzinu bihi. Maka dia pun azan. Qala, ya, kata Abdullah bin Zaid. Fasami azalika Umar. Maka Umar dengar. Masa azan dilaungkan tuan-tuan, Umar dengar. Ya, Umar Al-Khattab. Ya, Umar bin Al-Khattab. Wa huwa fi baitihi. Masa tu Umar ada rumah lagi. Azan ni kali pertama azan dikumandangkan. Fa kharaja ya yajurru ridaahu. Maka dia pun keluar, ya, Umar keluar, ya, daripada rumah. Kelang kabut dia keluar. Yajurru ridaahu, dia apa kita panggil ya, dia tarik jubah dia tuan-tuan. Ya, maknanya nak cepatlah kelang kabut, ya. Sebab dia dengar. Wa yaqulu, dan kata Umar, wallazi ba'asaka bil haqq ya Rasulullah, ya, dan demi Allah yang telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Ya, laqad ra'aitu misla ma ra'a. Sesungguhnya aku telah lihat seperti mana yang dia lihat. Maknanya Sayyidina Umar mimpi benda yang sama. Berjumpa dengan lelaki tadi, bacaannya sama seperti mana yang telah dimimpikan. Pengalaman yang mimpi, ya, pengalaman oleh Abdullah bin Zaid tadi tuan-tuan. Maknanya benda yang sama. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, falillahil hamdu. Maka bagi Allah lah segala puji. Riwayat daripada Abi Dawud. Kesimpulan dia tuan-tuan, sebelum kita masuk Sahih Bukhari. Pensyariatan azan walaupun daripada mimpi sahabat tetap tak bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, ini kerana apabila diberitakan kepada Nabi, maka baginda mengiyakan, ya, dan ikrar ataupun takrir Nabi ni termasuk dalam hadis ataupun sunnah nabawiyah. Ya, lebih-lebih lagi setelah dibentangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selesailah tuan-tuan. Ya, sahabat buat, sahabat dengar, sahabat jumpa, ya, kemudian pergi konsak Nabi dan Nabi takrir. Maknanya boleh terima. Dia sebagai sunnah takririyah. Seperti mana sahabat Nabi yang tak sempat buat qabliyah apa? Qabliyah apa kita panggil? Qabliyah subuh. Ya, sunat fajar tak sempat buat. Jadi kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, yang berlaku ialah lepas pada habis solat dia bangun dia buat. Ya, Nabi nampak tapi Nabi tak tegur lah. Ya, sebab dia sedang solat. Lepas solat Nabi pun buat statement. Ya, Nabi kata solatul fajar, ya, solat fajar ni 2 rakaat bukan 4. Dia faham apa maksud Nabi. Ya, dia bagi tahu sebenarnya aku tadi tak sempat buat qabliyah. Jadi ni aku buat balik, ya, dan Nabi diam. Diam Nabi adalah takrir, endorsement tuan-tuan. Sebab kalau benda tu salah Nabi akan tegur. Ya, Nabi akan bagi tahu bahawasanya, ya, malaikat kata begini atau Allah kata begini, tak tuan-tuan. Ya, memang diterima. Itu sunnah takririyah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah qada qabliyah subuh. Tapi sahabat buat, Nabi izinkan. Maknanya Nabi benarkan, Nabi takrir, Nabi endorse. Ya, begitu jugalah benda-benda lain lah. Ya, seperti mana apa kita panggil, ya, beberapa riwayat lagi. Ada banyaklah macam-macam tuan-tuan yang boleh kita sentuh. Itu dalam kitab fiqh lah. Itu pengajian Bulughul Maram, tuan-tuan boleh join. Ya, kelas-kelas apa yang saya buat, tuan-tuan boleh join untuk dapat maklumat yang lebih detail. Di sini tak, ya, sebab ni kita kelas sirah kita tuan-tuan. Kita tengok dalam Sahih Bukhari, ya, bagi gambaran tadi. Tengok tak Hisham tadi, tuan-tuan yang baru join, Hisham bin Abdul Malik. Ya, dia azan di mana? Di menara, dia buat menara tuan-tuan. Ya, sebelum tu tak ada menara. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, ya, dalam apa? Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam apa kita panggil, ya. Dalam cerita apa ni Bilal bin Rabah ni, ya. Dia ada beberapa cerita lah, ya, tuan-tuan boleh tengok. Antaranya ialah
muka surat yang ke-124. Tuan-tuan kalau ada soalan sila ya. Kalau tak sampai di situ, tuan-tuan tolong mesej saja ya. Mudah-mudahan dapat kita respon. Azan dalam masjid yang dilakukan di hadapan khatib ya. Di sini ditulis adalah bid'ah ya. Bid'ah tu sebab tak pernah buat sebelum tu. Ya, adakah dia dianggap sebagai perkara yang boleh dilakukan walaupun Nabi tak buat? Kita bincang. Ya. Jadi Hisham bin Abdul Malik, azan yang dilakukan ini tidak bermakna. Ini kata penulis kitab kita ni tuan-tuan. Ya, kerana apa tuan-tuan? Azan yang dilakukan ini ya disebabkan tujuan azan dilaungkan ialah untuk menyeru melakukan solat. Ya, menyeru melakukan solat ya. Kemudian sedangkan ya orang-orang yang berada dalam masjid tidak mencapai, maknanya orang masjid tak ada masalah, mereka dah datang masjid ya. Jadi maknanya seolah-olah dia defeat the purpose ya. The purpose of calling people ya into solat ya ialah untuk orang yang masih tidur di rumah ya, masih lagi santai, masih lagi sibuk dengan benda lain. Jadi kita nak ingatkan mereka ni yang dah masuk masjid tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi perbincangan dia, adakah wajar dilakukan di hadapan imam, di hadapan khatib atau bagaimana ya. Kalau dulu kita tengok ya, kalau dulu ya, dulu Nabi naik mimbar ya, kemudian azan. Di mana azan tu? Betul-betul depan muka Nabi ke ataupun di mana tuan-tuan? Kita akan tengok kejap lagi ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok perkataan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Khodari Beg ya, pengarang kitab kita ni. Ya, dia kata azan yang dilakukan ini tidak bermakna ini disebabkan tujuan azan dilaungkan ialah untuk menyeru melakukan solat, sedangkan menyeru orang yang telah berada di dalam masjid tidak mencapai maksud tersebut. Ya, kita panggil, saya minta Sister Shima ataupun Haji Shuaib tolong respon ya. Boleh yang saya share ni boleh nampak ke tak ya? Tolong jawab di WhatsApp ya. Okey, ini Syekh Muhammad bin Al-Hajj yang cerita dalam kitab kita ya, muka surat 124. Ya, azan yang dilakukan ini. Jadi tujuan dia untuk bagi tahu orang yang duduk di luar. Tuan-tuan, orang yang duduk di luar. Ya, bukan orang duduk dalam masjid memang dah datang dah. Ya, jadi macam mana keadaan dia? Ya. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Al-Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Ya, jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebut di dalam Fathul Bari mengenai doa, zikir dan selawat yang dilakukan sebelum Jumaat. Ya, yang dilakukan sebelum Jumaat, tuan-tuan, ya. Macam mana dia punya cerita dia? Sebelum Jumaat, ini hanya dilakukan oleh setengah saja, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Jadi tuan-tuan boleh banding ya. Tuan-tuan yang ada kitab muka surat 124 kita bandingkan nanti dengan apa yang kita akan bincang ni, ya. Ni pendetailan ni tuan-tuan boleh tengok. Ya, ni kita dah baca tadi. Nanti kita akan tengok dalam Sahih Bukhari ya. Ni Ustaz ambil daripada Sahih Bukhari. Pagi tadi alhamdulillah sempat kita cari. Kita boleh share dengan tuan-tuan ya. Jadi dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari tuan-tuan tahulah ya, kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Ya, dan disyarahkan, antara yang mensyarahkannya ramai, Imam Nawawi pun syarah. Ya, Imam kita panggil ya, Imam Ibnu Hajar pun syarah. Dan yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar ni di antara yang terbaik, dipanggil kitab Fathul Bari. Ya, mengenai doa, zikir dan selawat yang dilakukan sebelum Jumaat. Ia hanya dilakukan oleh setengah negara. Dalam masalah ini, mengikut apa yang dilakukan oleh salafus salih adalah lebih utama. Ya, jadi maknanya lebih utama kalau kita boleh ittiba apa yang telah ditunjuk oleh salafus salih, itu jauh lebih baiklah tuan-tuan. Sudah tentulah ya. Sebab itu kita tengok di kita panggil ya, di Qatar sebagai contoh. Ya, ni tuan-tuan boleh baca dalam Fatwa Mu'asirah Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi kuliah dibuat selepas Jumaat. Ya, maknanya solat Jumaat selesai, selepas solat Jumaat ya, selepas solat ba'diyah Jumaat, maka dia buat kita panggil soal jawab agama yang dihandle ya oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jawab soalan. Dan soalan-soalan tu kemudian dikumpulkan ya dalam kitab yang dipanggil Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa semasa. Ya, jadi orang boleh tanya macam-macam soalan dan dikumpulkan tuan-tuan ya, dan ini dibuat selepas solat Jumaat supaya tak ganggu. Solat Jumaat cuti tuan-tuan. Ya, jadi orang tak kelang kabut nak balik ke pejabat ya, ke tempat kerja, tak perlu dah. Ya, jadi orang boleh ni, dan mereka boleh makan awal lah. Mana sebelum Jumaat tu makan siap-siap ya. Ada yang datang awal mungkin nak baca
Suratul Kahfi bagi yang belum baca, nak zikir dan sebagainya secara bersendirian. Kemudian masuk waktu, ya, kemudian mereka dengar khutbah solat Jumaat. Lepas pada solat Jumaat, barulah mereka buat apa tuan-tuan? Mereka buat sesi soal jawab dengan Dr. Yusof, ya, Al-Qaradawi. Itu cerita dia. Dengan ini dapat diketahui bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam persoalan azan Jumaat ialah apabila imam duduk di atas mimbar. Maknanya bila imam duduk seperti mana Nabi buat, Abu Bakar buat, Osman atau Omar buat, ya, maka muazzin akan laungkan azan di atas menara. Ini salah satu riwayat. Tuan-tuan boleh tengok di bawah tu, ya. Ada pengarang tidak bermaksud menara yang dikenal pada hari ini. Bukan menara macam kita kata menara Kuala Lumpur, menara tu bukan, tuan-tuan. Ya, itu untuk tengok anak bulan boleh, tuan-tuan. Ya, untuk pencerapan tu boleh, ya. Tapi bukan untuk azan. Walaupun, ya, kita kata Syekh Abdul Karim kita, ya, ada azan di situ, ya, dan azan tu dirakamkan betul lah, tuan-tuan. Ya, tapi, ya, tujuan menara Kuala Lumpur tu asalnya bukan untuk sebagai mikzanah, sebagai tempat azan, bukan. Tuan-tuan kena faham. Ya. Jadi menara yang ada pada hari ini tidak dikenal lagi. Mana ada? Ya, zaman Nabi tak ada lagi. Jadi beliau bermaksud tempat tinggi supaya suara laungan azan dapat didengar. Ya, Bilal sendiri melaungkan azan di atas atap masjid. Ni nota kaki dia, tuan-tuan kena tengok. Ya. Jadi Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas atap masjid. Atap masjid tu dibuat daripada pelepah kurma. Maknanya Bilal panjat lah. Ya, mungkin ada tangga ke atau macam mana, ya. Panjat azan daripada atas tu supaya boleh dengar. Sebab tujuan dia untuk bagi dengar orang yang belum berada dalam masjid. Kemudian apa lagi, ya? Jadi untuk solat subuh, ya, Bilal melaungkan azan di atas rumah yang paling tinggi yang terletak di sekitar masjid. Jadi rumah siapa? Antara rumah yang 2 tingkat yang double story ialah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nama sebenarnya Khalid bin Zaid. Ya, rumah dia 2 tingkat. Nabi duduk rumah rumah Abu Ayyub. Ya, Nabi duduk di bawah tingkat bawah, Abu Ayyub tingkat atas, tuan-tuan. Walaupun peringkat awal Abu Ayyub minta Nabi naik tingkat atas, ya. Tapi tak, ya. Jadi apa kita panggil, ya, dia punya kedudukan dia ialah Bilal, ya, naik atas atap rumah yang agak tinggi sekitar masjid, di sekitar masjid. Jadi rumah Abu Ayyub memang sekitar masjid. Ya, sebahagian sebut di depan masjid. Cuma kawasan tersebut dah tak ada lah, tuan-tuan. Sekarang dah jadi kawasan kita panggil kawasan padang lah. Ya, open area dah jadi depan Masjid Nabawi tu. Tak ada rumah, tak ada apa, tuan-tuan. Ya, dulu ada rumah para sahabat, ada ladang kurma Bayrahah, ya, yang dimiliki oleh Abu Talhah, ya, bapa tiri kepada Anas bin Malik, tuan-tuan. Ya, okey, selesai, ya. Jadi kita tengok lagi sambungan dia. Sunnah Rasulullah Jumaat ialah bila imam duduk atas mimbar, sudah, ya. Iqamah pula ialah seruan yang dilakukan di dalam masjid untuk mendirikan solat. Terdapat pelbagai riwayat yang berbeza dalam menyatakan lafaz iqamah. Iqamah tu sendiri pun ada perbincangan. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah meriwayatkan bahawa lafaz iqamah disebut satu kali. Ya, satu kali. Tidak diulang kecuali lafaz qad qamatis salah. Baru ulang 2 kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ya, dan hendaklah disebut sebanyak 2 kali. Imam Malik bin Anas, ya, yang meninggal tahun 179 Hijrah. Ni guru Imam Syafi'i. Ya, ini adalah Imam Darul Hijrah dipanggil. Ya. Dia meriwayatkan bahawa semua lafaz iqamah disebut satu kali, tidak diulang. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man bin Sabit, ya, yang meninggal tahun 150 Hijrah, ya, dia meninggal tahun yang sama dengan lahirnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang cerita Al-Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tak betul, tak tipu. Ya, kerana ketika Al-Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 baru lahir Al-Imam Syafi'i. Nak jumpa macam mana? Imam Abu Hanifah duduk di Kufah, tuan-tuan. Imam Syafi'i duduk di lahir di Palestin, di Gaza. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah pula meriwayatkan bahawa semuanya lafaz iqamah itu hendaklah diulang sebanyak 2 kali. Selesai, tuan-tuan. Dalam buku kita 124, mari kita tengok hadis dia pula sekarang. Ya, mari kita tengok hadis dia. Jadi hadis dia riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari, tuan-tuan, ya. Ini daripada As-Sa'ib bin Yazid, ya, Ustaz merahkan di sini As-Sa'ib bin Yazid yang lahir tahun 2 Hijrah. Maknanya ketika Nabi wafat dia baru umur 8 tahun, muda, tuan-tuan. Ni sahabat kecil, ya, min sigharis sahabah. Ya, tapi akhirnya jadi sahabat besarlah, banyak meriwayatkan hadis, ya. Tapi sebab dia lahir 8 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi jumpa Nabi tak lama lah, tapi sempat jumpa dan sempat mengambil hadis daripada Nabi. Ya.
Jadi apa ni, meninggal tahun 92 Hijrah, beliau antara sahabat yang panjang umur, 90 tahun umur tuan-tuan. Ya, dan sahabat-sahabat Nabi ramai yang berpanjang umur, ya, macam Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik lahir 10 tahun sebelum Hijrah, meninggal tahun 93 Hijrah. 93 campur 10, 103 tahun umur dia tuan-tuan ketika meninggal dunia, panjang umur dia. Ya, dan memanglah Nabi sebut kan, apa ni, apa kita panggil, a'maru ummati, ya, ma baina sitin ila sab'in. Ya, umur umatku roughly antara 60 hingga 70, betul lah tuan-tuan. Nabi pun wafat umur 63. Maknanya in between 60 hingga 70. Abu Bakar pun 63, Umar 63, Ali 63. Tetapi Osman 81, lebih pada 70 tahun, ya. Anas bin Malik 93 campur 10, 103 tahun. Ya, disebut apa ni, Salman Al-Farisi sampai 120 tahun usianya. Tadi kita sebut apa ni, apa, As-Sa'ib bin Yazid, ya, sampai 90 tahun. Jadi maknanya kebanyakan antara 60 hingga 70, tapi ada tak yang lebih pada tu? Oh, ramai juga tuan-tuan. Jadi Anis Zuhri, hadis riwayat daripada Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad, ya, Muhammad bin siapa? Ya, Muhammad bin Maslamah, ya, bin apa kita panggil, ya, bin Ubaidillah Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim, tak maaf tuan-tuan, bukan Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, ya, apa ni, Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri ni apa, daripada mana tuan-tuan? Az-Zuhri ni adalah keluarga mak Nabi. Mak Nabi, ya, mak Nabi Aminah, ya, Aminah binti Wahab, ya. Kemudian Wahab bin Abdi Manaf, ya, Abdi Manaf daripada Zuhrah, ya. Itu Bani Zuhrah, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang daripada Bani Zuhrah ni ialah, antaranya ialah Abdurrahman bin Auf daripada Bani Zuhrah, ya. Kemudian apa ni, apa kita panggil, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga daripada Bani Zuhrah. Sebab tu Nabi dengan Abdurrahman dan apa ni, Sa'ad, ya, Nabi rapat walaupun dari segi usia agak jauh. Ya, ketika hijrah Nabi 53 kan. Ya, kalau kita tengok Abdurrahman bin Auf 43 umur dia. Mana 10 tahun. Nabi lebih tua 10 tahun daripada Abdurrahman bin Auf. Kalau banding dengan siapa? Abu Sa'id, dengan siapa tadi? Ya, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia umur 39 masa hijrah. Oh, lagi muda lah tuan-tuan. Ya, jadi maknanya dia lebih kurang 4 tahun lagi muda daripada Abdurrahman bin Auf, ya. Kalau daripada Nabi mana 14 tahun beza, tapi tidak menghalang, ya, Nabi daripada rapat dengan mereka. Malah mereka ini daripada keluarga mak Nabi, daripada Bani Zuhrah, ya. Termasuklah apa ni, Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, ya. Az-Zuhri ini juga, ya, kita panggil Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad Muhammad bin Syihab tuan-tuan, ya. Muhammad bin siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Itu nama penuh dia. Sekali Ustaz ulang, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu panjang. Panjang dia tuan-tuan, ya. Muhammad bin Muslim. Muslim, ya. Muslim bin Ubaidillah, ya. Ini pun, ya, apa kita panggil, ya, yang menyokong apa ni, grup Sayyidina Ali tuan-tuan. Ya, dia pro Sayyidina Ali, bapa kepada Muhammad tadi, ya. Imam Muhammad Az-Zuhri ni ataupun Muhammad bin Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, beliau ni ulama hadis besar lah, ya. Lahir tahun 51 Hijrah, meninggal tahun 124, tuan-tuan boleh catat, ya. Al-Imam Az-Zuhri yang Ustaz merahkan ni, ya. Nama dia ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, lahir tahun 51 Hijrah, meninggal tahun 124 Hijrah. Ya, jadi dia bukan hidup zaman Nabi, bukan hidup zaman Umar, bukan. Ya, dia tak jumpa dengan Sayyidina Ali, tak jumpa Khulafaur Rasyidin, tak jumpa tuan-tuan. Sebab lahir tahun 51 Hijrah. Mana dia lahir pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan umurnya boleh tahan panjang jugalah, ya, walaupun tidaklah terlalu panjang kan. Ya, sebab 51 mana dia ada 49 tahun campur dengan 24, 49, ya, 69, mana 7 lebih kurang 70 tahun lah umur dia, panjang lah juga, ya, antara 63 70 tadi kan dalam hadis tadi. Jadi daripada Imam Az-Zuhri, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, apa ni, daripada Sa'id bin Yazid ni, sahabat Nabi, sahabat kecil, ya, qala, kata dia, kana an-nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar. Jadi dia cerita, ya, sebenarnya yang disebut sebagai azan yaumal jumu'ah pada hari Jumaat. Ustaz terjemah satu-satu tuan-tuan. Hadis daripada Imam Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Syihab tadi, daripada As-Sa'id bin Yazid, ya. Sebab Az-Zuhri tak jumpa Nabi, yang jumpa Nabi adalah As-Sa'id bin Yazid, ya. Jadi Az-Zuhri sempat tak jumpa Yazid, Sa'id bin Yazid, sudah tentu tuan-tuan.
Sebab Sa'id bin Yazid meninggal tahun 92. Imam Zuhri lahir 51. Jadi ya ada masa yang cukup ya untuk Az-Zuhri bertemu dengan As-Sa'id bin Yazid. Ya, qala kana nida ya, bahawasanya an-nida. An-nida di sini makna seruan, panggilan, makna azan. Yaumal Jumaah, pada hari Jumaat, awaluhu, yang mula-mulanya, iza, apabila jalasal imam, ketika mana imam duduk alal mimbar. Maknanya bila imam dah duduk atas mimbar, baru azan dilaungkan sekali saja. Ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi, ya, pada zaman, pada apa, pada dekad di mana Nabi duduk, Nabi hidup. Wa Abi Bakrin, ya, sama macam zaman Abi Bakar pun sama. Khatib dah duduk atas mimbar baru azan. Ya, wa Umar, dan juga zaman Umar radhiyallahu anhumah, ya. Mudah-mudahan Allah redha pada apa kita panggil, ya, pada kedua-duanya. Ya, Abi Bakar dan juga Umar. Falamma kana Utsman, tetapi pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, wa kasuran nas, manusia jadi makin ramai, wa kasuran nas. Zadan nida, maka Sayyidina Utsman telah menambah an-nida, ya, azan as-salis, yang ketiga. Ya, jadi maknanya ditambah lagi, ya, ala zarwa, ala zaura, ya. Jadi ketika di zaura, ya, zaura tu apa tuan-tuan? Zaura tu macam di sini disebut dalam kurungan, ya, ini riwayat Ibnu Hibban, Az-Zawra, ya, maudi'un bisuk bil Madinah. Maudi' mana macam satu tempat yang agak tinggi sikit. Besok di pasar Madinah, pasar basah Madinah. Ya, itu riwayat yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Kita tengok riwayat kedua dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat daripada Az-Zuhri juga, tuan-tuan. Qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul. Ya, aku dengar Sa'ib bin Yazid juga. Apa kata dia? Innal azan yaumal Jumaah. Sesungguhnya azan. Tadi disebut an-nida, di sini disebut dengan jelas al-azan. Pada hari Jumaat, kana awaluhu, ya, peringkat awalnya, hina, ketika mana yajlisul imam. Ketika mana imam duduk yauma al-Jumu'ah, pada hari Jumaat, alal mimbar, di atas mimbar. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar, zaman Abu Bakar. Wa Umar, ya, zaman Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha pada kedua-duanya, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana fi khilafati Utsman, maka ketika mana zaman khilafah, ya, zaman Utsman jadi khalifah, ya, apa yang berlaku radhiyallahu anhu. Wa kasuru, ya, dan umat menjadi lebih ramai. Amara Utsman yaumal Jumaah, maka Utsman telah mengarahkan pada hari Jumaat bil azan as-salis, azan yang ketiga, tuan-tuan. Ya, fa azina bihi ala zawra, ya, dan dia dilaungkan di ala zawra, tempat tadi, ya, tempat zawra tadi. Fasabatal amru ala zalika, ya, maka kekal lah. Maksudnya sebelum daripada zaman Osman tu memang azan dibuat di pasar-pasar, ya, dan dilaungkan azan sebelum masuk waktu. Sekarang tak ada lah, tuan-tuan, ya. Kalau di Mekah pun kita tengok, di Madinah, ya, 2 kali azan. Azan pertama ialah azan sebelum masuk waktu. Ya, jadi panggil orang datang, ya, orang ambil wuduk siap-siap, datang masuk masjid, solat tahiyatul masjid siap. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku ialah, minta maaf tuan-tuan, ya, apabila khatib masuk, ya, naik atas mimbar, baru dilaungkan azan yang kedua. Azan kedua tu ialah ketika masuk waktu. Azan pertama belum masuk waktu. Itu yang berlaku di Mekah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan dengar azan yang pertama, ya, tuan-tuan jangan pula, kalau yang pegang pada mazhab Syafi'i, ya, yang terima bahawasanya ada solat qabliyah Jumaat. Senang je, tuan-tuan, ya, sebab Imam Syafi'i menggunakan qiyas kat sini. Ya, menggunakan qiyas. Ya, kerana Imam Syafi'i menganggap qiyas adalah salah satu daripada kaedah, ya, penetapan hukum yang utama. Selain daripada kalau ada dalam ayat Quran, pakailah. Ya, kalau dalam Quran tak ada, dalam hadis-hadis Nabi, dalam sunnah, kan. Ya, kalau tidak, kita berdasar kepada qiyas. Ya, kemudian ada ijma' para ulama', ya, ijma' dan qiyas. Jadi ijma' itu perbincangan para ulama' berdasar pada ayat Quran dan hadis yang umum, kemudian mereka buat keputusan, ya, dan keputusan itu diterima pakai. Itu kita panggil ijma', ya, dan ijma' yang terbaik sudah tentu pada zaman sahabat lah. Sahabat berkumpul, sebab tu zaman Abu Bakar dan Umar, para sahabat masih duduk semua di Madinah lagi. Ya, supaya kalau nak panggil mereka untuk berbincang, ya, untuk bermusyawarah, dia lebih mudah, ya. Tetapi kalau kita tengok pada zaman siapa, ya, pada zaman Osman, ya, para sahabat sudah banyak bertebaran. Dah ada yang duduk di Basrah, ya, ada duduk di kita panggil Baitul Maqdis, ya,
duduk di Jordan dan seumpamanya. Itu zaman Osman lah kebanyakannya, tuan-tuan. Okey, kita baca hadis tadi sudah sampai ke mana? Kepada khilafah Osman bin Affan. Osman arahkan supaya azan yang ketiga. Fa uzina bihi ala zawra, maka diazankan, dilaungkan azan di Zawra tadi. Fasabatal amru ala zalika, maknanya sabitlah benda ni, tuan-tuan. Okey, selesai Sahih Al-Bukhari 2 tadi. Kita bawa daripada Sunan Abi Dawud. Cerita azan pada hari Jumaat. Daripada Az-Zuhri, tuan-tuan. Daripada Az-Zuhri. Anis Sa'ib bin Yazid qala kana yu'azzanu baina yaday Rasulillah. Jadi ni azan ni depan Nabi, tuan-tuan. Depan Nabi. Inilah dia hadis Abu Daud tadi. Az-Zuhri juga riwayat, Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Riwayat daripada As-Sa'ib bin Yazid, sahabat kecil tadi. Yang jumpa dengan Nabi 8 tahun dan meninggal pada tahun 92 Hijrah pada usia 90 tahun. Jadi dia sebut kana yu'azzanu, azan dilaungkan baina yaday Rasulillah ketika Nabi sudah masuk masjid. Nabi jalasa 'alal mimbar, Nabi duduk atas mimbar yaumul Jumaah. Jadi azan dikumandangkan. Di mana? Betul-betul depan Nabi macam kita buat sekarang, ataupun macam mana, tuan-tuan? Di tengah-tengah jamaah atau macam mana? Di sini disebut ala babil masjid. Di pintu masuk masjid, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang dalam tak peduli dah, orang dalam dah duduk dalam dah. Ni kita nak panggil orang luar. Kalau Bilal bin Rabah ada riwayat disebut dalam kitab yang kita baca ni, kitab Nurul Yakin, Bilal panjat. Jadi azan di atap Masjid Nabawi, kalau waktu subuh nak bagi lagi coverage dia lagi besar, maka apa yang berlaku, Bilal panjat rumah, rumah para sahabat yang berdekatan dengan masjid. Antara yang berdekatan dengan masjid adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan kebetulan memang rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Jadi kalau dia naik tu lebih clear lah. Jadi dapat kita panggil, dapat mendengar dengan lebih jelas. Okey, tuan-tuan, Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah di azan, dilaungkan azan itu di pintu, di muka pintu. Wa Abi Bakrin wa Umar sama. Summa saqa nahwa hadis Yunus hadasana Hannad bin Sari. Ni ada hadis, riwayat daripada Hannad bin Sari, dia sebut terus yang merah daripada Az-Zuhri juga, daripada Sa'ib, sama, tuan-tuan. Jalan dia adalah jalan Imam Az-Zuhri dan juga daripada Sa'ib, daripada Sa'ib juga, maknanya Sa'ib bin Yazid juga yang riwayat. Qala, kata dia, lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa muazzinun wahidun, yakni Bilal. Jadi zaman Nabi untuk solat Jumaat seorang aja muazzin, yakni Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Sebab azan sekali je. Kemudian nanti baru ditambah, jadi kalau macam subuh betul ada 2. Azan yang pertama sebelum masuk waktu solat, itu kita panggil waktu fajar kazib. Sebab fajar ada 2, satu fajar kazib, kalau dalam kitab Bulughul Maram disebut, kalau kita naik kapal terbang tu nampak clear, tuan-tuan, pada waktu subuh. Nak masuk waktu tu, tuan-tuan, kita panggil selak tingkap tu, tuan-tuan akan nampak, macam cahaya, ada cahaya tapi macam ekor serigala dia panggil. Macam ekor serigala, mana berjuntai. Itu kalau baru sikit ada nampak cahaya tapi baru sikit, itu maknanya belum masuk waktu subuh lagi, masih boleh tahajud. Kalau tuan-tuan nak berpuasa macam hari ni sebagai contoh, sebahagian kita puasa sunat 15 Safar. Alhamdulillah kita puasa 13 pada hari Senin. Memang betul hari Senin adalah hari sunat puasa. Kita kena pula hari putih semalam, hari Selasa dan hari ni, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan lah, Allah terima sebagai amal soleh orang yang puasa pada hari-hari putih ni, seperti mana Nabi anjurkan lah. Jadi kalau kita panggil, dia dalam penerbangan, dia nak puasa pada hari ni, pagi tadi, dan dia tengok ada cahaya macam juntaian ekor serigala, maka dia masih boleh makan, boleh minta makanan daripada kita panggil hostess lah, boleh minta cabin crew bekalkan dia makanan, maknanya dia nak sahur, tapi nanti bila dah nampak cahaya tu agak memanjang, itu yang disebut sebagai fajar shadiq. Yang mula-mula tadi yang macam ekor serigala tadi fajar kazib, itu dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar ada sebut, tuan-tuan. Ibnu Hajar tadi kita dah sebut dalam kitab Fathul Bari kan, mensyarahkan Sahih Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar juga ada kumpul hadis-hadis hukum, hadis-hadis fiqh dalam satu kitab yang lebih kurang 1500 lebih hadis,
yang dipanggil sebagai kitab Bulughul Maram pun menarik juga tuan-tuan. Kerana dihimpunkan hadis-hadis yang sahih dan hasan daripada bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim saja, bukan daripada Ashabus Sunan, Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmizi, tapi juga daripada Sunan kita panggil Daraqutni, daripada kitab Musnad Imam Ahmad, daripada kitab Muwatta' Malik, daripada Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Abi Awanah, dan daripada ulama-ulama lain yang banyak kita boleh dapat manfaat. Nama kitabnya Bulughul Maram. Tuan-tuan kena ada lah, supaya kita boleh rujuk dalam bab yang berkaitan dengan kitab-kitab fiqh ni, Okey tuan-tuan, itu dia punya cerita dia lah, kalau kita boleh ni, Kemudian kita habiskan tuan-tuan, hukum wajib azan iqamah ni ada panjang lah perbincangannya tuan-tuan, Mungkin ada peluang masa lain lah, Jadi cuma Ustaz nak sebut sikit, azan bukan hanya untuk panggilan solat saja. Ada pihak yang mengatakan bahawa seruan azan itu hanya khusus untuk panggil umat Islam untuk solat, bukan tuan-tuan. Ada waktu-waktu lain, Jadi pengertian azan kita dah tahu ni ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ada, Jadi tanda masuk waktu itu tidak ada masalah, Tetapi ada waktu-waktu lain lagi. Ni cerita ni kita dah baca. Azan dan iqamah pada anak yang baru lahir ni kita sudah tahu. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Aku pernah melihat Rasulullah azankan Sayyidina Husain di telinganya pada saat Sayyidina Husain baru dilahirkan oleh Sayyidatuna Fatimah dengan bacaan azan untuk solat. Dia nampak. Abu Rafi' berkata, aku pernah melihat Nabi melakukan azan pada telinga Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ni kalau kita tak faham, mungkin kita salah ni tuan-tuan, hadis riwayat Imam Tabrani ni. Daripada Abu Rafi' dia kata, aku pernah melihat Nabi melakukan azan pada telinga Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Seolah-olah maknanya dua-dua ni lahir waktu yang sama. Tak tuan-tuan. Disebut Al-Hasan dulu kerana Al-Hasan adalah abang Al-Husain dan beza umur mereka setahun lebih kurang. Ketika Nabi wafat, Al-Hasan sudah berusia 7 tahun. Manakala Al-Husain baru berusia 6 tahun. Jadi maknanya dia punya perbezaan umur tu ada. Cuma Abu Rafi' cerita dia pernah melihat dua-dua ni. Masa Al-Hasan lahir, Nabi azan. Masa Al-Husain lahir pun, Nabi azan. Jadi satu lagi, kesalahpahaman orang kita kadang-kadang ialah apabila mengetahui bahawasanya ketika Nabi nak sembelih akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain, Nabi sembelih seekor seorang, Al-Hasan seorang, sembelih seekor kambing dan Al-Husain pun sembelih seekor kambing. Sedangkan kita tahu yang afdal dia anak lelaki 2 ekor, anak perempuan seekor. Tapi itulah kemampuan Nabi. Sayyidina Ali seorang yang miskin, Fatimah miskin tuan-tuan, tak ada kemampuan. Maka bapa kepada mereka yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemampuannya hanya seekor seorang saja. Dan Al-Hasan punya punya hakikah tu dikatakan dilewatkan, sebab Nabi tak ada kemampuan pada masa tu. Kemudian barulah dibuat nanti selepas daripada Al-Husain lahir. Jadi itu pun kadang-kadang orang sangka kedua-dua mereka ni anak kembar, bukan tuan-tuan. Ada beza setahun, Kemudian sesiapa yang kelahiran seorang anak, dapat anak, lalu anaknya diazan pada telinga yang sebelah kanan serta diiqamahkan pada telinga kiri, nescaya anak itu tidak diganggu oleh Ummus Sibyan. Ini riwayat daripada Imam Ibn Sunni, ada perbincangan lah. Ada juga dalam Majmu' Zawaid ni ada. Menurut syarah hadis, Ummus Sibyan ialah jin perempuan yang ganggu anak. Itu dalam bahasa Indonesia dipanggil kuntilanak lah. Imam Nawawi pun ada sebut, riwayat daripada para ulama Syafi'iyah maknanya Umar bin Abdul Aziz pernah melakukan azan dan iqamah pada anaknya yang baru lahir. Ada cerita dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab oleh Al-Imam An-Nawawi. Daripada keterangan ni jelaslah bagi kita bahawa perkataan orang yang selama ini mengatakan azan anak yang baru lahir hanya disandarkan pada hadiah di yang belaka adalah tidak benar sama sekali. Ada perbincangan lah. Panjang ceritanya. Kemudian azan pada waktu-waktu yang lain ni ada lagi tuan-tuan. Jadi antaranya ialah ketika nak panggil perang lah tuan-tuan. Nak panggil perang tu. Jadi ada, kalau kita boleh baca sikit. Selain dua hal di atas, para ulama mazhab Syafi'i mengumpulkan dalil-dalil akan adanya manfaat azan yang lain. Salah satunya ialah dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari sebut
apa cerita dalam I'adatul Talibin ni. Jadi dalam kitab Fathul Muin disebut dan telah disunnahkan juga azan untuk selain keperluan memanggil solat. Berazan pada telinga orang yang sedang berduka cita. Ya, ni dalam fiqh Syafi'i tuan-tuan ya. Orang yang sakit sawan, orang yang sedang marah, ya, sebagai satu bentuk anger management, orang yang jahat akhlaknya dan binatang liar buas saat ketika terjadi kebakaran, saat ketika jin memperlihatkan rupanya, ya, dalam bentuk manusia, ya, dan juga pada telinga anak yang boleh dan saat orang musafir memulakan perjalanan tu ada, ini ada perbincangan lah tuan-tuan ya dalam kitab fiqh ni ya. Cuma dalam hadis-hadis yang sabit tu ya sebahagian kita jumpa sebahagian tak tuan-tuan. Itulah ya kalau ustaz boleh share untuk apa kita panggil ya untuk yang inilah ya. Jadi kalau kita boleh sambung ya. Kalau ada soalan silakan. Ada soalan apa-apa tak? Ya. Apa kita dah sebut tadi ni. Okey, betul ya di apa kita panggil ya. Di Syria ya, di Andalusia. Azan sekali je ustaz ya. Di USJ2 azan sekali saja ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Ada nampak ya. Bacaan azan dia buat satu menandakan waktu solat fardu ketika anak dilahirkan pada telinga kanan ketika nak berperang ada kepada orang yang berduka cita dan sebagainya lah. Ya, tu dalam kitab Fathul Mu'in tu banyak perbincangan dia. Okey tuan-tuan ya. Kalau tak ada soalan kita balik kepada kitab kita ya. Tuan-tuan boleh buka muka surat 124 kita cerita Yahudi pula tuan-tuan. Okey ya, mari sama-sama kita bagi perhatian. Di Makkah orang-orang Islam diuji dengan musyrikin. Ya, di Makkah ya ceritanya cerita orang musyrikin. Okey, clear ya. Di Madinah, ya, Al-Madinah diuji dengan orang-orang Yahudi dan munafik tambahan. Orang Yahudi antaranya, ya. Mereka ialah antaranya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni yang menguasai pasar Madinah. Ya, pasar Madinah, ya. Jadi ni dalam hadis tak nampak ya. Ni ada orang tanya ya. Dalam hadis ada tak ya? Jadi kita tak jumpalah pula Nabi arahkan para sahabat untuk azan ya. Tapi ni dalam tadilah ni dalam kitab fiqh tuan-tuan. Ya, cuma kalau orang tanya rujukan ya wallahu alam tak tahu ya. Tapi memang jadi kebiasaanlah masyarakat Melayu ni. Ya, jemaah haji naik kapal laut ni kadang-kadang keluar daripada rumah. Ya, dia kata nak apa kita kan nak bawa turun. Ya, nak bawa turun pun kena azan. Jadi kalau kita tengok daripada hadis-hadis yang sahih tak ada contoh lah tuan-tuan. Ya, jadi ini perkara-perkara yang macam tadilah ya, disebut apa ni mengikut apa yang dilakukan oleh salafus salih itu adalah lebih utama. Ya, jadi kalau saya peribadi tuan-tuan, kita tak ada contoh daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang hasan, maka kita tak buatlah. Lebih selamat macam tu tuan-tuan. Ini juga nasihat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Okey, clear ya. Jadi Bani Qainuqa, balik pada cerita tadi. Dia ada 3 yang besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Ini 3 yang paling besar. Ada tak kabilah-kabilah Yahudi lain? Ada. Tapi ini tadi yang dominan tuan-tuan. Qainuqa ni dominan kerana dia menguasai pasar Madinah. Ya, dairy produk, kemudian apa ni barang-barang pertukangan, ya, alat-alat senjata. Kemudian mereka juga buat apa kita panggil barang-barang kemas ya. Maknanya pertukangan emas. Mereka adalah goldsmith tuan-tuan. Mereka juga buat logam ya. Mereka ni adalah blacksmith juga. Ya, dan mereka ni buat macam-macam, buat kunci, locksmith ya dan juga macam-macam lain lah. Ya, kerana apa? Kerana memang mereka ada kepakaran. Dan kita tahu orang Yahudi memang ya pasar emas antarabangsa. Ya, mutiara dan sebagainya. Ya, itu kalau tuan-tuan boleh tengok di Tel Aviv. Ya, di apa kita panggil di negara apa? Di negara apa? Di negara Israel, negara haram Israel ni. Ya, itu memang jadi center lah tuan-tuan. Ya, untuk apa kita panggil pasar mutiara, pasar emas dan sebagainya. Itu Qainuqa daripada dulu lagi, ya. Kemudian Bani Quraizah. Bani Quraizah kita dah tahu ini adalah antara kabilah Yahudi yang terakhir yang dihalau keluar, ya. Mereka telah mengkhianati Nabi dalam peristiwa perang Khandaq. Sebab dalam perang Khandaq ni ya, kota Al-Madinah ni dikepung oleh pihak musyrikin, oleh tentera persekutu. Ya, tentera persekutu tu allied forces tu daripada
Quraisy, ya, daripada kabilah-kabilah Badui yang tak menyokong Islam, ya, daripada orang munafik, daripada orang Yahudi, mereka bersatu, ya, dan sebahagian mereka berada dalam Madinah. Maknanya mereka menjadi gunting dalam lipatan. Jadi musuh dalam selimut kepada Nabi. Sebab itu, ya, nanti setelah peperangan mereka dikepung kampung mereka oleh Nabi dan para sahabat, ya, dan mereka menyerah dan mereka dijatuhkan hukuman bunuh, tuan-tuan. Lelaki semua dihukum bunuh. Ya, orang perempuan dan kanak-kanak dilepaskan, dibiarkan pergi. Tapi mereka tak boleh duduk di Madinah lagi, tuan-tuan, ya. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir, ya, pernah merancang untuk bunuh Nabi, berkonspirasi untuk bunuh Nabi, dan kita tahu, ya, bahawasanya mereka gagal. Ya, sebab telah dipecahkan rahsia tu oleh siapa? Ya, oleh Jibril bagi tahu pada Nabi, dan Nabi keluar daripada perkampungan Bani Nadir. Nabi datang untuk kutip bayaran diat, sebab berlaku kesilapan, ya, sahabat Nabi membunuh dua orang lelaki, ya, dan lelaki itu dijangkakan lelaki itu kononnya terlibat membunuh, ya, para sahabat yang lain. Sebenarnya mereka tak terlibat, ya, mereka tak tahu menahu pun. Tapi sahabat Nabi telah membunuh dua lelaki tadi dan kena dibayar diat. Ya, diat tu ialah seorang yang dibunuh 100 ekor unta, dua orang 200 ekor unta. Ya, seekor unta pun zaman kita sekarang RM20,000, tuan-tuan, lebih kurang. Ya, baru-baru kita panggil, ya, 4-5 tahun yang lepas ada ada korban yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita, ya, di Pulau Pinang antaranya, korbankan unta, ya, dan kita tanya berapa harga seekor, ya, lebih kurang 19,000 lebih lah, ya, sekarang mungkin dah lebih pada 20,000 lah, tuan-tuan, ya. Itu pun unta daripada Perth, tuan-tuan, daripada Australia, ya. Mana lagi nak dapat, ya, yang paling dekat daripada negara Arab jauh sangat, ya, belanja lagi besar, ya. Jadi oleh kerana itu kita panggil, ya, Bani Nadir ni mereka memang, ya, mereka memang kita kata sepatutnya mereka bayarlah diat tadi, ya. Dan Nabi dan para sahabat, beberapa sahabat pergi ke kampung Bani Nadir sebab mereka dijemput untuk menerima diat tu, ya. Tapi yang berlaku apa, tuan-tuan, ya? Yang berlaku ialah mereka merancang untuk bunuh Nabi. Mereka tak benarkan Nabi masuk, ya. Nabi dan para sahabat hanya berada di kita panggil tembok luar. Ya, berada di situ, Nabi tunggu dan mereka berbincang, arahkan seorang lelaki yang berbadan sasa, ya, ambil batu yang besar, naik atas menara dan campakkan batu tadi kepada baginda Nabi SAW. Tetapi sebelum peristiwa itu berlaku, ya, sempat berlaku, tak sempat pun, maka Jibril datang bagi tahu Nabi supaya keluar daripada kampung Bani Nadir. Ya, dan akhirnya Nabi dan para sahabat mengepung perkampungan Bani Nadir lebih kurang 14 hari, 2 minggu, tuan-tuan. Ya, dan akhirnya Bani Nadir menyerah, ya. Dan mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh lah, sebab mereka baru merancang, mereka belum bunuh, ya. Jadi oleh kerana itu mereka dihalau keluar dan mereka bertempat di satu tempat di utara Madinah, ya, yang dinamakan sebagai Khaybar. Nanti berlaku perang Khaybar pula, kita akan tengok juga dalam kitab ni, tuan-tuan. Okey, itu 3 lah, ya. Bani Qainuqa, ya, mereka pasar, menguasai pasar. Bani Quraizah, mereka agak jauh sikit, mereka petani. Bani Nadir juga petani, tuan-tuan. Tapi Bani Nadir ni memang terkenal sebagai kita panggil ahli perang. Ya, mereka ada kemahiran menggunakan senjata. Jadi mereka melahirkan permusuhan, ya, dan kemarahan, ya, disebabkan oleh sifat hasad dengki yang bersarang di dalam hati selepas mereka nampak bahawa pengutusan Nabi sebagai Rasul itu adalah satu kebenaran. Ya, jadi maknanya Nabi sebagai Nabi itu semakin lama semakin nampak, ya, kebenaran baginda. Risalah yang Nabi bawa tu maknanya, ya, benda yang sudah terbukti. Ya, cuma mereka yang sentiasa mencari alasan untuk menolak. Ya, untuk menolak dan kita kata, ya, menemplak Nabi. Ya, tanpa bukti, tak ada bukti pun, tuan-tuan. Sebelum kedatangan Rasul, apabila berlaku peperangan di antara orang-orang Arab dan Yahudi, ya, orang Arab tu ialah Aus dan Khazraj. Di kalangan Aus Khazraj tu belaga, ya, bergaduh sama sendiri, dan Yahudi yang supply senjata, tuan-tuan. Seperti mana sekarang lah, ya, peperangan antara umat Islam, ya, kita kata Iraq dan Iran sebagai contoh dulu, ya, walaupun ada Sunni ada Syiah, tapi orang Islam lah, ya, sebagian mereka masih bertauhid, ya, percaya pada Nabi Muhammad SAW, ya, solat masih lagi menghadap kiblat, ya, tawaf di Kaabah. Maknanya dari segi perkara-perkara asas agama tu masih sama, cuma macam tadilah ada ideologi politik dia, ya, dan isu-isu persoalan mazhab fiqh yang berbeza tu memang pastilah, tuan-tuan. Ya, dalam mazhab tadi kita tengok kan, dalam mazhab Abu Hanifah pun beza,
Ya, iqamah tu ulang dua kali. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tak sekali je tuan-tuan, melainkan pada qad qamatis salah. Itu pun ada beza, ya. Kemudian apa kita panggil macam solat qabliyah Jumaat tadi, ya. Qabliyah Jumaat dalam fiqh Syafi'i ada ambil kias, ya, kerana pada hari Jumaat orang lelaki tak perlu sembahyang Jumaat, tak perlu sembahyang Zuhur, ya. Digantikan dengan solat Jumaat. Jadi kata ulama Syafi'iyah, kalau dalam solat Zuhur, ya, ada qabliyah Zuhur, maka dalam solat Jumaat yang menggantikan solat Zuhur juga ada qabliyah Jumaat. Maknanya dia tak ada hadis, ya, dia tak ada ayat Quran yang suruh, tetapi ini adalah kias yang digunakan pakai sebagai salah satu kaedah untuk menerbitkan hukum. Ya, tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh, tak ada qabliyah Zuhur. Qabliyah Jumaat tak ada. Qabliyah Zuhur adalah, qabliyah Jumaat tak ada. Sebab Nabi tak pernah bagi contoh, sahabat tak bagi contoh. Cuma bagi mereka ada pula solat intizar. Solatul intizar mana solat yang dilakukan sebelum khatib naik atas mimbar. Maknanya selagi khatib tak naik, maknanya selagi tak masuk waktu lah. Sebab khatib naik itu selepas masuk waktu. Maka mereka akan solat. Ya, dua rakaat. Jadi solat ni dipanggil solatul intizar. Ya, dalam mazhab Syafi'i dipanggil solat qabliyah Jumaat, tapi mesti dibuat selepas azan, selepas masuk waktu. Ya, tapi dalam mazhab yang lain, ya, ada istilah yang dipanggil sebagai solatul intizar. Solat intizar ialah solat yang dibuat secara solat mutlak aja tuan-tuan, solat mutlak. Ya, kalau dia belum solat duha lah. Ya, kalau dia sudah selesai solat duha, dia nak buat solat mutlak saja. Ya, dia panggil solatul intizar. Intizar tu makna menanti khatib naik atas mimbar. Ya, tapi bila azan dilaungkan masuk waktu, berhenti, tak ada solat lagi lah tuan-tuan, habis dah. Ya, kerana apa? Ya, kerana sekarang fokus untuk mendengar azan. Ya, jadi tak ada buat benda lain dah. Ya, kalau tak habis baca satu kafi pun kena berhenti tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak bagi fokus kepada khatib. Ya, dan khatib biasanya khutbah ringkas-ringkas saja, tak perlu panjang-panjang tuan-tuan. Ya, orang tidur. Tak ada penghayatan pun. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ni ada penggunaan PowerPoint. Dulu zaman Nabi mana ada PowerPoint, dan komputer pun tak ada. Zaman sekarang ada PowerPoint, ya, ada tunjuk gambar, ada kesan bunyi, ada, ya, macam itulah kita kata, ada bunyi air laut, ada bunyi kicauan burung dan sebagainya, ya. Dan kalau tujuan dia untuk menyegarkan jemaah, ya, supaya jemaah tidak tertidur, itu tak ada masalah tuan-tuan. Tujuannya baik. Boleh saja tuan-tuan, ya. Intizar, ya. Intizar maknanya penantian. Ya, al-intizar maknanya penantian. Jadi selagi khatib tak naik atas mimbar, maka boleh. Ya, tunggu solat Jumaat, betul tuan-tuan. Ya, alhamdulillah jamaah kita faham. Ya. Okey, seterusnya apa lagi? Tadi mungkin Ustaz dah sebut awal tadi, cuma Ustaz tak sebut perkataan solatul intizar. Ya, jadi kalau orang tengok kadang kita masuk masjid, ya, kita pergi negara Arab ke, ya, pergi Pakistan, India ke, kita tengok, ya, mereka solat 2 rakaat. Kita ingatkan solat duha, mungkin dia belum buat duha. Ya, tapi kita tengok lebih daripada 8 rakaat. Duha seperti mana disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, yang sabit, ya, duha ni 8 rakaat. Riwayat yang kata 12 rakaat ada, itu adalah dhaif, ya. Maka dari segi pengambilan hukum kita tahu, ya, kita hanya pegang hadis-hadis yang sahih, paling kurang hasan. Yang dhaif kita tak jadikan sebagai hukum. Clear lah tuan-tuan, kita faham kan? Ya, cuma kita tengok dia buat lebih daripada 8. Solat apa pula ni? Kita pun tak tahu. Ya, kita tak faham. Ya, kita duk ingat solat duha aja. Rupanya solatul intizar. Tapi apabila masuk saja waktu, mana azan yang kedua, sebab azan pertama tadi azan sebelum masuk waktu. Itu kalau di Mekah, Madinah. Ya, azan yang kedua. Azan kedua tu bila masuk waktu dah. Khatib dah naik atas mimbar, maka tidak ada lagi solat sunat. Melainkan orang yang baru sampai, dia panggil solat sunat apa? Tahiyatul masjid. Ya, ini khatib sedang khutbah. Ada lelaki masuk. Seperti mana dalam hadis Sahih Muslim. Seorang lelaki masuk, dia terus duduk sebab nak dengar khutbah Nabi. Nabi pun kata, ya, apa kita panggil, araka' atau raka'atain. Sudahkah kamu semayang 2 rakaat? Nabi guna perkataan, ya, raka'ta. Nabi tak kata solaita, tapi maknanya sama tuan-tuan. Ya, araka'ta ataupun hal raka' atau raka'atain. Kamu dah buat 2 rakaat? Dia kata belum. Ya, dia dah duduk dah. Nabi kata qum, bangun. Ya, farka' raka'atain, maka buat 2 rakaat. Ya, itu dipanggil tahiyatul masjid bagi orang yang baru sampai. Hatta, ya, ketika mana khatib sedang berada di atas mimbar, tetap tahiyatul masjid. Ya, itu memang adab kita masuk masjid tuan-tuan. Ya. Cuma kalau kita masuk pada waktu duha, macam orang datang solat Jumaat, dia datang awal. Macam sekarang kan, ya, PKP ni kita kena datang awal. Bila kita datang awal, ya, maknanya
apa ni Zuhur 1.10 kita kata, ya. 1.9, 1.10. Ya, kita dah sampai, kita sampai 12.30. Jadi kita masuk masjid tak payah niat khusus tahiyatul masjid. Ya, kita angkat saja takbir Allahu Akbar, sama ada angkat separuh telinga ataupun seperti mana kita sebut tadi, ya, hadis amaliyah tadi kan. Ya, sunnah amaliyah. Ya, iza kabbara, ya, kana Nabi, ya, Nabi SAW iza kabbara, ketika angkat takbir, ya, rafa'a yadaihi, Nabi angkat kedua tangannya, hazwa mangkibaihi, separas dengan bahu. Jadi maknanya itu adalah sunnah amaliyah Nabi. Nabi buat. Nabi tak cakap, tapi sahabat nampak dan sahabat rakamkan dalam hadis-hadis. Ya, jadi kami nampak raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iza kabbara, ketika Nabi takbir, ya, apa kita panggil rafa'a yadaihi, Nabi angkat dua tangannya, hazwa mangkibahi, atau kama qala Rasul. Tetapi itu kalau perbuatan, ya. Tapi kalau kama qala Rasul, ya, seperti mana Nabi sebut tu, macam hadis sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Ya, ataupun kita tengok amalan Nabi. Nabi bila berbuka puasa, Nabi berbuka dengan apa kita panggil, dengan tumur, ya. Kalau Nabi ada ada rutab, Nabi makan rutab. Ya, afdal rutab. Kalau rutab tak ada, Nabi makan tamar. Tamar tu maknanya kurma kering. Ya, tapi kalau ada rutab, ya, kurma basah yang fresh, yang juicy, Nabi akan makan yang tu. Ya, kalau tak ada baru Nabi makan tamar. Kalau tak ada juga baru Nabi akan apa kita panggil, ya, Nabi akan minum air, ya. Tapi Nabi akan meneguk air, dan 3 teguk juga. Ya, minimum makan rutab 3 biji. Kalau makan tamar pun 3 biji juga, ya, dalam dalam bilangan ganjil. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah ni esa, ya, dan Allah suka, ya, jumlah yang ganjil, tuan-tuan. Ada soalan yang agak panjang. Ya, Assalamualaikum Ustaz Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Allah ciptakan orang Yahudi sebagai cabaran pada orang Islam? Pastilah, tuan-tuan. Ya, Yahudi ada kepakaran, kemahiran, dan orang Islam Allah beri minyak tu yang ada sekarang lah. Ya, wallahu alam. Jazakumullah khairan jazak. Ya, wa antum jazakumullah khairan. Memang betul lah, tuan-tuan. Ya, ini kita boleh panjangkan kepada mengapa Allah cipta binatang yang tak boleh dimakan. Contoh khinzir kan. Ya, mengapa Allah cipta khinzir? Ya, yang pertama sudah tentu, ya, untuk menguji keimanan manusia. Ya, khinzir itu pula, tuan-tuan, dari segi tubuh badannya banyak kesamaan dengan manusia. Ya, sebab tu insulin dulu kita kata, ya, dibuat daripada elemen khinzir, tuan-tuan. Yang dan banyak benda-benda lain lah, ya, termasuklah yang kita panggil sebagai injek meningitis dulu. Ya, sebab tu zaman dulu orang tak ambil meningitis. Nak pergi Mekah Madinah orang tak ambil meningitis sebab dikatakan ada bahan daripada khinzir. Ya, tetapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, ya, manusia sudah mencari alternatif, ya. Tapi mengapa Allah buat, ya, injap dia, jantung dia dan sebagainya itu ada persamaan dengan manusia sebagai ujian kepada manusia. Ya, orang kita panggil pelihara kambing kadang-kadang, ya, beranak seekor je, tuan-tuan. Ya, nak cari beranak 2 ekor pun payah. Ya, membiak tu kita kata, ya. Kemudian nak kena jaga makan, nak kena jaga. Tapi cuba kita tengok orang yang memelihara khinzir sebagai contoh. Ya, tak ada, payah nak mati, tuan-tuan. Ya, beranak pula banyak. Ya, tapi macam tadilah, ya, kita kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna bila kita tengok benda tu senang membiak, mudah diuruskan, makan apa pun boleh, ya, maka kita nak berpindah untuk bisnes yang tu pula. Tak, tuan-tuan. Maknanya ia adalah ujian bagi orang beriman, sama dengan orang Yahudi. Ya, supaya ada cabaran. Sebab tu secara umum, tuan-tuan, ya, anak-anak kita yang belajar di sekolah yang ada pelajar-pelajar daripada daripada bangsa lain. Ya, ada masyarakat Cina, ya, ada masyarakat India, ya, dan masyarakat lain, ya. Sekolah tu akan jadi lebih kompetitif biasanya. Ya, kalau macam ustaz di kampung ni ada sekolah Sekolah Menengah Bukit Gading di Kuang ni, ya, di Sungai Pelong, dan satu lagi sekolah di Bukit Ramamputra, tuan-tuan. Ya, jadi dua-dua sekolah tak jauh daripada rumah ustaz ni. Ada pelajar yang ditempatkan di Sekolah Menengah Bukit Ramamputra, ya, dan ada yang di Sekolah Menengah Bukit Gading. Ya, pencapaian yang pelajar yang bagus memang bagus. Ya, tapi secara umum, ya, sekolah yang Bukit Ramamputra ada komuniti bukan Islam dia. Maknanya ada masyarakat Cina, ya, yang Buddha, yang Kristian, ada masyarakat India begitu juga. Ya, dan ada kita panggil, ya, dia punya cabarannya lebih bagus, ya. Sebab kita tengok
mereka ni mungkin lebih berdisiplin, ya, datang awal, mereka rajin belajar dan sebagainya, dan anak-anak Melayu terkesan juga dengan ni. Cuba kita bayangkan kalau sekolah tu tak ada langsung, ya, pelajar bangsa asing. Ya, sebab tu kita tengok di MRSM, ya, sekolah menengah sains juga ada kuota untuk, ya, apa ni, budak-budak apa bangsa asing, bukan Melayu kita kata, ya. Antaranya ialah sebab yang dipilih tu memang kita kata memang cream of the crop lah, tuan-tuan. Ya, dan bila mereka masuk, ya, mereka mencetuskan apa ni, apa kita panggil, ya, keinginan para pelajar untuk bersaing dengan mereka. Itu satu benda yang bagus, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok di universiti sebagai contoh. Ya, Universiti Melaya, kita bandingkan dengan apa kita panggil, ya, UiTM. UiTM tak ada pelajar Melayu, tapi kita ada pelajar apa kita panggil, ya, pelajar Bumiputera, ya, daripada Sabah, daripada Sarawak, ya, dan ada competition kat situ, ya. Universiti yang kebanyakannya apa ni berbangsa Melayu banding dengan Universiti Melaya sebagai contoh, dengan Universiti Islam Terbangsa, competitionnya lain, tuan-tuan, dan pelajar-pelajar kita lebih bersemangat, ya, lebih bermotivasi, ya, dan ini semua adalah apa, ya, adalah sebab, ya, untuk jadi sebab, ya, supaya manusia itu jadi lebih berketerampilan, daya juang, daya tahannya lebih tinggi. Sama, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tengok di Mekah cabarannya hanya orang-orang Quraisy. Ya, dan kebanyakan orang Quraisy ni mereka bukan people of knowledge, people of the book, bukan, tuan-tuan. Ahlul kitab, people of the book di Madinah. Ya, mereka orang-orang apa? Orang-orang apa ni Yahudi, tuan-tuan. Ya, walaupun kitab mereka sudah diselewengkan, tapi pengetahuan tentang hari kiamat, pengetahuan tentang syurga neraka, pengetahuan tentang Nabi akhir zaman, mereka dah ada knowledge. Mereka people of knowledge, people of the book. Jadi oleh kerana itu, ya, orang-orang Madinah di kalangan para sahabat Nabi, orang Madinah Aus dan Khazraj, mereka lebih terdedah, ya, dengan idea-idea begini. Orang Mekah tak tahu, tuan-tuan. Ya, sebab itu, ya, banyak orang tanya, mengapa orang Madinah lebih mudah menerima Islam berbanding dengan orang Mekah? Kerana pendedahan mereka, ya, mereka berjiran, berkawan, bergaul dengan masyarakat Yahudi yang sudah biasa cerita tentang Nabi akhir zaman, sudah biasa tentang cerita syurga neraka, ya, dan seumpamanya. Itu antara, ya, kita kata kebaikan ataupun advantage. Ya, jadi kalau disebut Yahudi sebagai cabaran, betul, tuan, kita tak boleh nak nafikan. Ya, itu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya, kita habiskan apa ni paragraf ni, ya. Bila kepada mereka apa ni para pembesar mereka membangga diri dan menolak berlakunya kenabian. Ya, sedangkan kita tahu, ya, mereka sudah tahu ada nabi akhir zaman. Dan mereka selalu menyebut, ya, ini disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat Nabi yang kita panggil, ya, di kalangan scholar lah, tuan-tuan. Ya, dan dia banyak mengetahui, ya, apa ni maklumat daripada kitab Taurat sebab dia berkawan, dia boleh menulis dan membaca. Sebab tu Ubay bin Ka'ab salah seorang daripada penulis wahyu. Ya, selain daripada 4 sahabat Nabi, 4 khulafa Rasyidin yang boleh membaca dan menulis, ya, kita ada Muawiyah bin Abi Sufyan orang Mekah, kita ada Ubay bin Ka'ab, kita ada Abdullah bin Mas'ud, ini yang boleh menulis dan membaca. Ya, jadi mereka antaranya Zaid bin Sabit antaranya, ya, orang Madinah juga, ya, pakar dalam bidang faraid, pakar matematik, ya, dan beliau adalah seorang apa kita panggil, salah seorang daripada fuqaha lah, fuqaha sahabah, ya, min fuqaha'i sahabah. Malah anak pada Zaid bin Sabit, Kharijah, ya, juga muncul sebagai tokoh hebat, 7 ulama besar fuqaha di Madinah, tuan-tuan, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab cerita, ya, bagaimana mereka sudah mendengar kisah bahawasanya, ya, orang-orang Yahudi juga menunggu Nabi akhir zaman. Ya, tetapi apabila apa kita panggil, ya, apabila mereka apa kita panggil, ya, apabila mereka mengetahui bahawasanya Nabi akhir zaman itu berbangsa Arab, ya, daripada keturunan Bani Ismail, bukan Bani Ishaq, bukan Bani Yaqub, maka mereka tolak. Ya, tu cerita dia. Apa dia? Di zaman Nabi. Ini soalan salah, tuan-tuan, ya. Maybe I miss your question, but you wrote it down wrongly, tuan-tuan, ya. Siapa yang jadi, not kadi, tuan-tuan, ya. Tak apalah, ya. Tu manusia, ini human error, tuan-tuan, ya. Ustaz pun boleh salah, tuan-tuan pun boleh salah juga. Ya, zaman Nabi siapa yang jadi khatib? Nabi SAW. Ya, siapa yang jadi imam? Nabi. Nabi tidak pernah menjadi makmum melainkan ketika sakit. Ya, ketika Nabi sakit, ya. Sayyidina Abu Bakar yang biasa menjadi imam. Ya, Nabi pun arahkan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Pernah tak Umar jadi imam? Pernah. Dan Nabi ada tegur. Nabi kata pasal apa jadi apa? Pasal apa jadikan Umar sebagai imam? Bukan imam, bukan dia tak layak, tapi Nabi bimbang takut nanti ketika Nabi wafat,
para sahabat ya akan mengatakan Umar pun pernah jadi imam, Abu Bakar pun pernah ya. Jadi mereka nak mengundi pula nanti, tak perlu tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana Abu Bakar yang konsisten menjadi imam ketika Nabi sakit, ya, maka Abu Bakar lah yang paling layak untuk menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang jadi khatib? Yang jadi khatib baginda Nabi lah, tuan-tuan. Ya, memang baginda Nabi. Sebab tu dalam hadis kita baca tadi kan, hadis Sahih Bukhari, ya, daripada Sa'ib ya bin Yazid, memang ya, azan tadi sebut, ya, cerita azan di hadapan Nabi. Cuma bukan betul-betul depan Nabi. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, khatib atas mimbar, ya, apa kita panggil, muazzin duduk sebelah ataupun depan dia, ya. Tapi yang disebut dalam hadis apa ni Abu Daud tadi, cerita bagaimana apa kita panggil dia buat di muka pintu tuan-tuan. Ya, sebab tujuan dia bukan untuk azan bagi orang dalam masjid tu. Orang masjid dah sedar dah duduk dalam masjid, nak panggil orang lain. Ya, Bilal bin Rabah ya naik atas atap apa ni Masjid Nabawi azan. Dan pernah juga untuk subuh nak bagi coverage lagi besar tuan-tuan, ya. Apa ni Bilal telah naik atas rumah, ya, atap rumah salah satu, ya, rumah yang berdekatan dengan masjid yang tinggi. Sebab konsep menara, mekzanah, manarah ni tak ada lagi zaman Nabi. Ya, itu dibuat berzaman Hisham bin Abdul Malik. Kita dah baca di peringkat awal muka surat 1 2 3 tadi. Ya. Okey, tuan-tuan, ada lain soalan silakan. Kalau ada apa lagi, ya. Setakat ni rasanya tak ada, ya. Ada tak ustaz yang tertinggal mana-mana, tuan-tuan? Siapa yang jadi khatib? Yang jadi khatib adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, lain tak ada, ya. Kalau ada, ya, silakan. Kalau tak ada, kita sambung sikit, tuan-tuan. Sebab kita mula lambat tadi, ya. Di antara perkara yang menjadi kritikan mereka, ya, terhadap Islam ialah masalah penasahan hukum hakam memang. Ya, dalam Islam kalau tuan-tuan belajar hadis, ya, apa ni hadis apa kita panggil, ya, hadis-hadis Nabi, ya, ataupun ayat-ayat Quran, dia ada persoalan dia panggil nasikh dan mansukh. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil abrogation. Ya, ada ayat yang turun kemudian abrogated. Ya, contohnya macam kita kata cerita tentang arak lah. Ya, peringkat awal, ya, Allah cuma bagi tahu arak ni ada kebaikan juga. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, tentang arak, wal maisir dan judi. Ya, qul fihi ma ismun kabir, bagi tahu pada kedua-duanya itu adalah dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tetapi ada manfaat juga untuk manusia. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tetapi Allah bagi tahu, ya, dia punya dosa lebih besar daripada manfaat. Arak judi ada manfaat tuan-tuan? Ada. Bagi orang yang berniaga lah. Mana ada tokey judi rugi, tak pernah dengar. Tokey arak rugi, tak pernah dengar tuan-tuan. Ya, jadi mana manfaat ada dari segi ekonomi. Ya, itu peringkat awal. Maknanya tak ada lagi kata pengharaman. Ya, kemudian kita tahu, ya, setelah tu baru ada apa ni haram minum arak ketika nak solat. Ya, seperti mana ayat 43 kan dalam surah apa tu? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah 4 ayat 43, ya, Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, mana ayat ni ayat mana tuan-tuan? Ayat di Mekah ke ayat Madinah? Ayat Madinah. Wahai orang beriman, la taqrabus solah. Jangan kamu dekati salat, jangan solat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampailah kamu tahu apa yang kamu cakap. Maknanya sampai siuman. Ya, sebab kita tahu bila minum arak ada kesan kepada minda kita. Ya, maknanya dia khayal, ya, dia hilang pertimbangan, dia jadi tak siuman. Ya, sampai dia siuman balik, ya, barulah, ya, kita kata dia apa? Dia boleh solat. Sebab itu apa kita panggil, ya, pernah berlaku di kalangan para sahabat, ya, ada yang buat majlis selepas asar. Ya, dan pada masa tu arak belum diharamkan. Ada sahabat yang minum arak, ya, dan mereka mabuk, ya, masuk waktu maghrib. Salah seorang daripada mereka ditolak jadi imam. Ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya, dia tak boleh nak berhenti tuan-tuan, tak boleh landing. Ya, tak habis, ya, turun ayat tadi. Ayat 43 surah An-Nisa tadi. Maknanya sekadar nak bagi tahu, ya, sekadar nak bagi tahu kejap tuan-tuan. Ya, ustaz on kan. Okey tuan-tuan, ya. Terima kasih. Jadi sekadar nak bagi tahu bahawasanya arak tu, ya, diharamkan ketika nak solat.
Maknanya don't drink and pray. Ya, kalau sekarang don't drink and drive. Ya, dulu don't drink and pray. Tetapi apabila umat Islam sudah lebih sudah lebih kuat iman dia, ya Allah turunkan ayat yang mengharamkan dalam surah Al-Maidah pula. Ayat yang ke-90, ya. Ya ayyuhallazina amanu ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Apa kita panggil, ya. Barulah pengharaman secara mutlak arak tu. Ya, dan para sahabat memecahkan apa kita panggil tempayan-tempayan yang mengandungi arak, ya, sampai kita panggil mengalir arak tu di jalan-jalan lorong-lorong di Madinah ni. Ibnu Katsir sebut dalam kitab tafsirnya, tuan-tuan. Maknanya ada stages, ya. Mula-mula bagi tahu dia ada manfaat tetapi dosanya lebih besar. Kemudian diharamkan solat, ya, kalau masih mabuk. Mana kalau tak mabuk boleh solat, ya. Kemudian terakhir baru pengharaman secara mutlak. Jadi inilah isu yang dipertikaikan oleh orang-orang Yahudi. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kitab Taurat turun one shot, dia turun sekaligus. Dia tak ada isu abrogation. Tapi Quran turun dalam masa 23 tahun. Ya, jadi sudah tentu di peringkat awal Mekah, ya. Kemudian di Madinah sudah tentu ada kita panggil, ya, ada perkembangan dia, ya, yang menyebabkan kita kata hukum tu berubah mengikut keperluan dan masa, tuan-tuan, ya. Ayat-ayat Quran juga ada banyak contohlah. Ustaz bagi contoh satu tadi kan. Azan dilarang gunakan mic luar masjid, ya. Ni pemerintah, ya, kita tahu pemerintah bukan Islam, ya. Tapi macam tadilah, ya, alhamdulillah, ya, kita kata masih azan, ya, boleh dikumandangkan tapi dalam kawasan masjid, ya. Dan beberapa tempat lain lah, tuan-tuan, ya, di negara minoriti Muslim kita tak boleh nak jadikan sebagai apa kita panggil benchmark lah, ya, kerana mereka tertakluk, ya, kepada undang-undang negara tersebut dan majoritinya bukan orang Islam. Ya, pemerintah tertinggi juga bukan orang Islam. Ya, tapi kalau di Malaysia, alhamdulillah, ya, walaupun adalah isu-isu macam ni, tuan-tuan, isu orang tak puas hati, isu report dan sebagainya, tapi secara umum masih berjalan dengan baik. Azan boleh dikumandangkan walaupun hatta sembahyang subuh, ya. Okey, kemudian apa lagi tadi, ya? Masuk masjid ketika khatib dah naik mimbar. Hadis sahih Muslim, betul, dia suruh sahabat tu solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Ya, belum. Sahabat tadi dah duduk dah, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi kata kum. Ya, Nabi kata hal rakaat atau rakaatain. Adakah kamu dah rukuk, dah solat 2 rakaat? Dia dah duduk. Dia kata belum. Nabi kata kum, bangun. Ya, farka' rakaatain, maka solatlah 2 rakaat. Nama solat tu tahiyatul masjid lah. Sebab solat yang kita masuk masjid, ya, pada waktu bila pun, sebab dia solat, dia panggil solat apa kita panggil zatul asbab. Solat zatul asbab ni maknanya solat-solat yang ada sebab. Contoh masuk masjid ada solat. Kita tak payah spesifikkan dia sebagai tahiyatul masjid. Memang dia automatik tahiyatul masjid. Ya, masa itu khutbah belum start lagi ke? Khutbah dah start. Nabi dah berada atas mimbar, tuan-tuan. Ya, mungkin tuan terlepas pandang tadi. Jadi bila dia masuk, tuan-tuan, ya, Nabi sedang khutbah. Ya, Nabi dah ada duduk atas, dah berada di mimbar. Bukan belum start dah mula. Ya, Nabi tegur dia direct pada masa tu juga. Ya, sebab tu kita kata khatib kalau ada benda-benda yang dia tengok tak bagus depan dia, ya, dia kena tegur. Macam budak-budak bising, ya, kadang-kadang bukan budak bising, bapak budak bising, tuan-tuan. Ya, berbual dan sebagainya, ya. Jadi khatib kena tegur. Ya, walaupun tak ada dalam teks khutbah, ya, sebab dia mesti tidak terikat dengan teks khutbah. Kalau ada orang bercakap kena bagi tahu. Anak-anak di belakang tolong diam, khatib yang boleh bercakap, orang lain tak boleh. Ya, orang lain kena dengar, pay attention. Khatib yang boleh bercakap. Jadi khatib yang tegur. Jadi Nabi tadi telah tegur pada ketika itu Nabi sudah berada di atas mimbar dan khutbah sudah bermula. Ya. Kemudian tadi sudah, ya. Singapura tadi sudah, ya. Orang terkejut dengan azan saya, wallahu alam, ya. Tujuan azan, ya, memang untuk mengejutkan orang yang sedang tidur, betul. Macam tadi kan kita tengok, ya, dalam cerita Umar tadi, dalam riwayat Al-Bukhari pun ada, dalam Sunan Abi Daud pun ada. Ya, cerita apa, tuan-tuan? Ya, cerita tentang bagaimana Umar duduk kat rumah lagi. Ya, kita tak tahu, dia tak cerita Umar tidur ke baring ke apa, tapi maknanya dalam keadaan yang tidak di masjid. Ya, tiba-tiba Bilal bin Rabah setelah di-brief oleh Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan cerita tadi, yang mimpi tadi kan, jumpa seorang lelaki bagi tahu dia lafal-lafal azan, dia bagi tahu pada Nabi, Nabi kata ajarkan kepada Bilal, Bilal pun lawang azan.
Ketika Bilal melaungkan azan, Sayyidina Umar dengar, bergegas dia tuan-tuan. Ya, mungkin masa tu dia sedang berehat, berbaring, ya, kita tak tahu sebab hadis tak cerita. Dan dia capai dia punya jubah dia tarik, ya, pakaian dia tu. Sebab apa? Sebab dia nak cepat datang ke masjid. Bila dia datang, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ra'aitu, aku telah melihat, ya, kama ra'ahu, seperti mana Abdullah bin Zaid tadi apa melihat juga dalam mimpi. Mana Umar nak beritahu mimpi yang sama. Jadi tujuan azan tu untuk apa? Untuk mengejutkan orang. Ya, memang daripada tadi kita sebut, ya, kepada yang lalai. Ya, sebab tu ada azan yang pertama. Ya, yang kita panggil bermula apabila adanya fajar kazib. Fajar kazib tu yang Ibnu Hajar sebut macam apa ni, ekor apa, serigala yang berjuntai. Dia belum memanjang lagi, ya. Yang memanjang tu apa ni, ketika masuk fajar yang sebenar, yang ada as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi ketika apa ni azan tu dikumandangkan, nak kejutkan orang tidur. Ya, yang masih lalai, yang masih kita kata duduk atas katil lagi, nak bagi tahu, ya, waktu dah nak masuk subuh. Belum masuk lagi, kalau kamu nak solat tahajud masih boleh. Kalau kamu nak sahur masih boleh lagi. Ya, tetapi ya belum masuk waktu subuh. Jadi dia boleh mandi, dia boleh bersiapkan diri dan sebagainya. Memang tujuannya untuk mengejutkan orang, tuan-tuan. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Boleh tak azan kuat-kuat? Memang kena azan kuat sebab tu, ya. Kita tak payah angkat suara tinggi-tinggi sangat sebab ada mikrofon, tuan-tuan. Ya, loudspeaker tu kita bagi volume, ya. Cuma macam tadilah. Ya, kalau ada masyarakat bukan Islam memang macam tadilah, ya. Dia punya tarhim dan sebagainya tu, itu yang kena dibincangkan. Azan tu tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, masalahnya ialah tarhim subuh tu kadang setengah jam sebelum tu. Ya, macam sekarang kita kata subuh 5.56, 5.55. Ya, daripada pukul 5 dah apa, kuat-kuat kita kata, ya. Yang itu yang dibincangkan, tuan-tuan. Ya, jadi macam waktu imsak 10 minit before azan. Ya, waktu imsak, ya, ni kita kata azan yang pertama, ya. Jadi azan yang pertama kalau di Shah Alam, Ustaz dipahamkan lebih kurang 45 minit. Ya, sebelum daripada masuk waktu subuh yang sebenar. Ya, mungkin orang Shah Alam boleh betulkan Ustaz kalau Ustaz salah lah. Ya. Jadi dia punya masa tu agak lama, tuan-tuan. 40 minit tu mana cukup untuk dia bangun, untuk buang air, untuk mandi dulu ataupun sebagainya, dan dia boleh tahajud, ya, masih boleh lagi tahajud 2 rakaat, ya, dan masih boleh makan untuk apa ni, sahur. Ya, selepas tu dia cuci gigi ke apa, boleh baca-baca Quran sikit, dan apa ni, azan subuh pun masuk, ya. Jadi maknanya masa tu dah cukup cantik, ya. Cuma imsak ni ada apa, ada perbincangan lah, ya. Sebab bila Anas bin Malik tanya kepada Zaid, ya, Zaid bin Sabit. Sebab Anas bin Malik kita tahu walaupun dia adalah khadim Nabi, dia pembantu Nabi, tetapi malam dia tidak berada bersama Nabi. Dia balik ke rumah dia. Ya, Anas bin Malik tinggal di Kuba. Nabi tinggal di sebelah Masjid Nabawi. Ya, Nabi downtown Madinah. Ya, Kuba ni lebih kurang berapa, tuan? Apa ni, jarak dia 2 batu. 3.2 km. Jauh, tuan-tuan, 3.2 km. Sebab tu malam Anas bin Malik tak ada sama Nabi. Subuh dia tidak bersama Nabi. Sebab itu Anas bin Malik tidak tahu bila Nabi makan, ya, sahur, dan di antara jarak masa Nabi berhenti makan dengan solat dikumandangkan tu, ya, apa ni, azan dikumandangkan tu berapa lama. Anas tak ada maklumat tu. Jadi yang ada maklumat tu ialah mereka yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Ya, contoh kita kata 10 malam terakhir, ya. Jadi Zaid bin Sabit antara yang ada. Ya. Zaid bin Sabit ni, tuan-tuan, bukan tua sangat, dia hanya setahun senior kepada Anas bin Malik. Setahun senior, tuan-tuan. Ya, maknanya ketika Nabi sampai di Madinah, ya, apa ni, Anas bin Malik baru berusia 10. Tetapi Zaid bin Sabit sudah berumur 11 tahun. Dan dialah jadi penterjemah Nabi nanti. Ya, dia yang faham bahasa Hebrew, bahasa Aramik, ya, dan beliaulah yang menjadi penterjemah Nabi. Beliau juga adalah orang yang mahir dalam bidang faraid, bidang matematik, ya, pandai dalam bidang fatwa, memang hebatlah, ya. Dia setahun je tua, tetapi dia ada peluang melihat Nabi sahur, ya. Jadi Nabi sahur, ya, kemudian terutamanya 10 malam terakhir lah, ya. Bekalan makanan daripada rumah, tapi Nabi sahur dan diperhatikan oleh para sahabat. Nabi selesai makan, di antara Nabi selesai makan sehingga azan dikumandangkan, kata mereka Nabi membaca sekitar, tu ada perbincangan lah, tuan-tuan. Ya, yang kata sekitar 50 ataupun 60 ayat. Ya, di antara tu, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya berapa lebih kurang roughly. Itu yang, ya, apa ni, Ijtihad kata 10 minit lebih kurang. Munasabah lah, tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, bagi orang yang baru bangun tidur,
katalah dia terlambat, bangun-bangun ada 5 minit sebelum azan. Boleh tak dia makan? Tak ada masalah tuan-tuan. Selagi belum azan, selagi belum masuk waktu subuh, kalau dia nak minum, nak makan, ya, kalau boleh dalam masa 5 minit, silakan tuan-tuan. Tidak ada larangan. Jadi imsak bukan nak bagi tahu makan kena berhenti. Tak, ya, tapi sebagai persiapan. Kerana Nabi tunjuk, ya, Nabi makan bukan sampai azan. Ya, jadi maknanya kalau kita boleh berhenti lebih awal tu jauh lebih baik. Cuma para ulama, ya, dia simpulkan sebagai imsak. Imsak mana menahan diri. Tapi bagi orang yang sudah bersedia, bagi orang yang belum makan, boleh tak makan? Tak ada masalah tuan-tuan, boleh makan. Ya, sampai azan berkumandang. Itu cerita dia. Ya, jadi kita masih boleh sahur. Ya, betul. Ya, selesailah tuan-tuan. Itu yang boleh kita bincangkan. Hari ni banyak fiqah tuan-tuan. Ya. Banyak isu fiqah sebab Ustaz tengok memang perbincangan ni perlu ditengok daripada perspektif fiqah. Dan Ustaz bawa beberapa contoh hadis tadi. Tuan-tuan boleh faham lebih baik. Ya, insya-Allah kita cuba habiskan cerita Yahudi ni. Ya, kita baru habis belum habis selesai lagi tuan-tuan ya. Nanti kita ulang sikit dah masuk Zuhur tuan-tuan. Muka surat 125 nanti ya, di paragraf yang pertengahan nombor 2 tu, dan seterusnya kita selesaikan. Terima kasih pada penganjur kita ya, pada PMP Pusat Minda Progresif, kepada Tuan Haji Syuaib dan juga kepada Sister Shima kita yang banyak bantu Ustaz ya untuk settlekan hari ni punya problem ya. Mudah-mudahan untuk yang akan datang lebih mudah lagi lah ya. Sekadar tu, terima kasih kepada tuan-tuan yang tanya soalan ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.